إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومعرفتك آمنت بالله وبما قال الله آمنت برسولي بما قال الرسول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Oleh kerana ini adalah kuliah pembukaan untuk Masjid Shah Alam ni kan, selepas kita dah Ramadan dan Syawal. Syawal pun dah habis, 2 bulan lah kurang lebih kita menangguhkan kuliah, dan Alhamdulillah kita ada buat majlis pembukaan kuliah kita secara umum di Masjid Sultan Abdul Aziz di PJ Jalan Templer. Jadi itu pembukaan majlis kuliah secara umum. Kita dah khatam burdah, kita khatam Maulid di Ba'i bersama dengan intim. Jadi itu pembukaan kuliah secara umum. Ini kuliah pembukaan. Itu pembukaan kuliah, ini kuliah pembukaan. Jadi biasanya kuliah pembukaan ini kita betulkan kembali, kita ulang kaji kembali, kita rujuk kembali apa sebenarnya yang kita nak daripada kuliah-kuliah yang kita hadiri ini. Jadi mungkin ada ayahanda dan bonda yang datang di tempat-tempat yang lain, mungkin pengisiannya sama, mungkin pengisiannya berulang-ulang, tapi sebenarnya kita bukannya nak pengisian itu, kita nak rohaninya. Contohnya kita makan nasi yang sama berulang-ulang, tapi adakah kita nak nasi itu? Tak, kita nak kenyangnya itu. Bedalannya macam itulah. Kita bicara tentang perkara yang sama, tapi ia bukan soal pengetahuan, ia soal limpahan nur dalam hati sehingga menerjah kepada seluruh kehidupan. Begitu. Jadi untuk pagi ini kita nak kongsi beberapa perkara yang kita kira ada di kalangan kita yang dah mendengarnya, tetapi rasanya ramai juga yang masih belum mendengar, yang belum mengetahui. Okey, perkara yang pertama adalah tentang peringkat-peringkat menuntut ilmu. Peringkat-peringkat menuntut ilmu. Peringkat menuntut ilmu. Yang pertama, kita perlu menuntut ilmu fardu ain. Kita perlu menuntut ilmu fardu ain. Dipanggil majlis ilmu. Okey. Bahasa tajuk tu tak kena je, bukan peringkat tu. Perkara yang perlu kita dapatkan sepanjang kehidupan. Tu. Tajuk kita ni. Perkara yang perlu kita dapatkan sepanjang kehidupan kita ni, apa benda kita nak dapat sebenarnya, apa benda ni, gitu. Ikutlah bahasa macam mana pun. Yang pertama, kita kena dapatkan ilmu. Ke mana pun hidup kita ni, kita kena mulakan dengan ilmu. Itu adalah rahsia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membuka ayat sulungnya. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, bacalah. Waktu disuruh kepada baginda Nabi SAW itu membaca, dah ada kitab belum? Tak ada kitab lagi. Tapi nak katanya pentingnya perihalan membaca. Jadi ilmu yang kita kena pelajari ada 3 ilmu. Itu disebut sebagai fardu ain. Ni kita ulang kaji balik ya, supaya tak terputus dengan perkara yang telah lalu. Jadi ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu ada 3 ilmu fardu ain. Yang pertama, ilmu fardu ain disebut sebagai akidah. Ni ulang kaji balik. Akidah itu tujuannya apa? Akidah tu sehingga kita mencapai sangka baik kepada Allah. Tu kena dengar betul-betul. Kena faham betul-betul. Sampai kepada sangka baik kepada Allah.
Selagi tak sampai sangka baik kepada Allah, jangan berhenti belajar ilmu akidah. Ini saya dah hurai banyak kali dah ni. Okey, kita ringkas je. Yang kedua, ilmu fiqh. Okey, dalam kata yang lain, kalau bonda dan ayah dia nak pergi datang mana-mana majlis ilmu, kalau tajuknya tajuk akidah, time set apa, dia punya mind setup dia tu adalah aku ni pergi majlis ilmu ni nak sangka baik kepada Allah. Kena set up situ dulu. Kalau tidak ada niat itu, tak dapat faham kita. Kita rasa macam apa ustaz ni dengar, apa ustaz ni cakap, ustaz ni banding dengan ustaz tu, banding dengan sini, balik-balik ada apa, jadi blank gitu je. Betul niat, dapatlah matlamat. Kalau tak betul niat, matlamat tak dapat. Sebenarnya niatnya adalah kita belajar ilmu akidah ni nak sangka baik kepada Allah. Maka apa saja yang akan keluar daripada ustaz tu nanti, akan Allah Ta'ala beri faham kepada kita bagaimana untuk sangka baik kepadanya, walaupun kita tak tahu nak hurai semula apa ustaz tu cakap. Bonda penting lagi ke nak tahu huraikan apa yang saya cakap? Tak penting, sebab bonda takkan terpilih dengan ustazah pilihan, dengan da'i muda takkan terpilih lagi. Bonda sudah terlajak usia dah, tak payahlah. Jangan duk fikir atas pentas nak bini-bini itu semua tu, tak payahlah. Bonda ni terfikir ke orang panggil berforum ke, kan, panggil forum kat masjid ke apa ke, dekat taman, tak ada kan, tak payahlah. Jadi tak penting untuk bonda mampu untuk mengungkapkan semula, tak penting. Tak penting ya. Kalau dapat, ya udah. Kalau tak dapat, tak penting. Yang penting apa dia? Pulang dari kuliah tauhid itu sangka baik kepada Allah. Macam mana? Apa saja yang berlaku kepada kita, sama ada itu adalah pantulan sifat jamalnya ataupun pantulan sifat jalalnya. Itu je. Kenapa Kamilah? Nak apa? Tengok gambar, tengok. Tak apa, mai sini, tengok. Kat yang punya kamera ni. Mai. Okey. Tak apa, tangkap je, tak apa. Nak tengok gambar ustaz ke? Gambar bonda lah. Okay. Contohnya, balik rumah tiba-tiba anak mengamuk. Oh, ini pentadbiran Allah. Ini adalah jalal Allah. Ke mana pun nampak Allah dulu. Ustaz, anak ustaz kena kaki bola. Anak ustaz hidung berdarah, kaki kawan kena muka dia. Dapat WhatsApp. Alhamdulillah dulu kok mana pun. Kok mana pun alhamdulillah. Sebab apa? Oh, ini jalalnya. Hati dia tenang sikit. Kita tak jadi gelabah mainon. Itu latih. Itu tanda benar kita sangka baik kepada Allah. Oh, ini jalannya. Oh ustaz, anak ustaz tak ada apa-apa lah. Rupanya hidung tu berdarah, biasalah kena ke hidung berdarah. Oh, jamalnya pula. Kita di antara jamal dan jalal Allah itu. Benda yang kita suka, oh ini jamal Allah, selesai. Jamal ni keindahan, kecantikan, kasih sayang Allah. Kalau jalal Allah ni maknanya Allah Ta'ala nak menunjukkan keangkuhannya, kekuatannya, kehebatannya. Itu je. Apa? Antara dua tu je. Benda yang kita suka semuanya jamal Allah. Jadi yang kita suka tu dengan benda tu ke ataupun dengan jamal Allah tadi? Dengan jamal Allah tu kita suka. Pak Anjang hari ni semua hasil jualan semua habis. Lincin, orang Kedah kata lincin. Orang Kedah. Jadi mana dapat jamal. Jadi bukannya suka barang kita habis tu. Yang kita suka apa dia? Jamal Allah itu. Nak cakap mudah kan? Nak buat baru tahu. Yang itu yang pasal jamal tu senang. Kalau jalal pula, balik-balik je maknanya udah dah tak laku, balik-balik tumpah pula, habis semua. Na'udzubillah banyak tak berlaku lah ni, contoh. Habis semua. Oh, jalal Allah. Senyum lagi. Oh, jalal Allah bersamaku. Itu sangka baik kepada Allah. Habis. Susah ke senang? Senang ya. Itu je tauhid. Jadi kalau benar-benar kita dapat tengok dan merasai berada dalam pentadbiran Allah, memandang sama ada jamal dan jalalnya, itulah tauhid. Dah. Jadi kalau kita tak pandai nak huraikan balik, tak ada hal. Yang penting kita dapat hati, jiwa, rohani yang sangka baik kepada Allah kerana telah memandang jamal dan jalalnya. Itu tauhid. Jadi selagi tak sampai situ, jangan berhenti belajar ilmu tauhid. Itu, dan ilmu tauhid ni ada step-stepnya pula. Nanti kita akan sembang dalam bahagian yang kedua. Peringkat-peringkat ilmu tauhid sehingga sampai ke peringkat memandang jamal dan jalal Allah itu. Okay, habis. Yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kita belajar untuk sah ibadah. Jadi kalau ibadah kita, puasa kita dah sah, tak payah belajar lagi lah ilmu puasa tu.
Faham tak? Kalau cara bersuci kita dah sah, kita dah belajar dah cara bersuci daripada segala perkara hadas kecil dan besar, dan kita dah tahu dan kita dah buat dan kita yakin akan perkara itu dah selesai, sempurna rukun dan syarat, kena datang lagi tak kuliah-kuliah untuk ilmu bersuci ni? Tak payah datang dah, buang masa. Sebab ada benda lain lagi yang kita nak kena buat, ada kuliah jenis lain lagi yang perlu kita sertai. Jadi jangan duk sibuk dengan perbahasan fiqh. Yang kedua, rasa-rasa kalau orang ni tak menjadikan kita sebagai tempat rujukan, tak payah belajarlah ilmu fiqh yang dalam-dalam. Ada kita expect orang Shah Alam ni nak telefon kita, Mak Ajah, apa hukumnya kalau saya ni ada orang expect orang telefon, ada buat namanya apa, Center for Hukum Hakam, mana tak ada. Bahkan kita rujuk orang, betul tak? Dalam keadaan kat Malaysia ni, mufti, setiap negeri ada seorang mufti, setiap daerah ada seorang qadi. Apa saja masalah hukum, tanya mereka. Allah mempertanggungjawabkan mereka untuk selesaikan bab-bab hukum hakam ni. Bahkan saya tak cenderung pun untuk kita bertanya kepada ustaz-ustaz secara merawak begitu. Saya tak cenderung, tidak mendatangkan apa-apa manfaat, melainkan hanya mendatangkan kepada kita ni suka membanding-bandingkan ustaz tu dengan ustaz ni. Jadi pada saya, kalau orang tanya apa-apa hukum fiqh, jangan duk tanya mana-mana ustaz sebarang-sebarang, terus tanya kepada mufti, dan sesiapa yang mufti lantik. Dan boleh jadi orang yang mufti lantik itu di kalangan qadi ataupun di kalangan ustaz-ustaz yang mendapat tauliah, begitu. Yang itu pun ada kadar-kadarnya, ada bicara-bicaranya. Jadi membiarkan kita ni bertanya hukum hakam kepada sebarang-sebarang orang ni, akhirnya akan membuatkan kita sibuk dengan bicara hukum hakam, tapi kita tak sibuk berallah. Faham ya? Kita tak sibuk dengan Allah, kita sibuk bicara hukum hakam. Sedangkan hukum hakam ni siapa yang turunkan, siapa yang tentukan? Allah. Yang sebenarnya yang perlu kita sibuk dengan bicara hukum hakam atau sibuk bicara hubungan dengan Allah? Sebenarnya yang patutnya kita sibuk kita berhubungan dengan Allah. Hukum hakam ni tangga saja. Sibuk cari tangga dah 5-6 tangga tapi tak naik-naik apa. Nampak ya? Lepas tu yang kedua, dia akan membawa kepada kesan dia, kita rasa kita ni macam nak judging pula ustaz-ustaz tu, padahal kita ni ya tak ya je. Ustaz ni lebih, dalil dia lebih ni, ini dalilnya kurang, kita pula tu judge. Maknanya nampak tak? Banyak kita ambil jalan susah begitu. Jadi senang tanya dengan siapa? Mufti terus. Ini soalan yang besar-besar lah. Kalau soalan yang kecil-kecil, simple-simple tu kita boleh bincang. Tapi nak katanya poin saya ni adalah jangan sibuk dengan hukum hakam. Perkara fiqh ni bila dah sempurna rukun dan syarat, pada perkara itu dah tak payah belajar dah, ambil yang lain pula. Dan kalau kita ni tak menjadi orang rujukan untuk orang tempat rujukan untuk tanya hukum hakam, tak payah nak pergi dah ke dalam, tak payah nak katam lah kitab fiqh manhaji ke, tak payah katam lah. Nampak tak? Sebab kita bukannya orang nak di tempat rujukan pun. Sebab apa? Sebab ada perkara penting yang lain lagi yang perlu kita buat. Tapi kalau perkara penting yang lain tu dah kita buat, dah ada masa terluang nak belajar, belajarlah. Nampak ya? Ini kita kata yang basic dulu ya. Basic. Yang kedua ilmu apa? Ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu untuk kita tak berasa baik. Selagi ada rasa diri kita baik, kena belajar ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini bukan ilmu yang dibincangkan semata-mata, tapi ilmu yang kita kena ada praktik, kita kena amalkan. Jadi tadi daripada pukul 10 sampai pukul 11 suku tadi tu, pengajian kita tasawuf tu. Awak ni majlis ilmu ke majlis zikir? Majlis ilmu. Ilmu apa? Daripada tadi berzikir tak habis-habis. Ialah ilmu tasawuf. Pengajian tasawuf bukan dengan cara memperbincangkan, tapi pengajian tasawuf dengan cara menjalani. Itu pengajian tasawuf. Dan kita berzikir tu tujuannya untuk apa? Tadi kita sebut dekat mukadimah, kita ada hajat, doa, sebagainya. Jadi ada apa dengan doa kepada Allah? Ada apa sebenarnya? Suara saya jelas tak? Ke berdengung? Boleh jelas Dia masjid besar ni risiko je gitu kan. Ayah dengar, okey. Alright. Jadi ada apa sebenarnya di sebalik doa itu? Adakah doa itu? Bukan. Di sebalik doa itu adalah rasa berhajat kepada Allah. Itu yang kita nak.
Jadi kalau kita terhenti dengan perkara yang kita minta, itu satu hijab. Lepas tu sekarang kita dah pergi nak berdoa, itu dah step yang kedua. Tapi sebenarnya bukannya perkara yang kita nak minta tu subjek matternya, bukan doa itu pun subjek matternya. Sebenarnya di sebalik doa itu apa dia? Rasa fakir kepada Allah, keberhajatan kepada Allah, kebergantungan kepada Allah. Itu yang kita nak di sebalik doa itu. Sebab itulah antara sebab doa tu Allah tak makbulkan, supaya kita ni sentiasa berdoa. Kerana Allah Ta'ala tahu kalau Allah makbul apa yang kita minta, terputuslah kita dengan Allah. Sebab kita ni apa dia? Nak ke benda yang kita doa tu je. Ya Allah, aku nak iPhone 6. Tidak, bukan iPhone, Oppo. Ya Allah, aku nak Oppo. Minta doa, ya Allah, aku nak Oppo. Saya bagi contoh lah, sebab saya mengiktibarkan kuliah ni adalah keluarga. Jadi kalau kuliah yang saya rasa keluarga, saya tidak ada masalah untuk berkongsi perkara-perkara yang lebih lebih personal. Saya anggap semua ni bonda saya, ayahda saya, di sebelah bonda ni ada mama saya, di sebelah ni ada ayah saya, lepas tu ada abang saya, adik saya, kakak saya, keluarga. Jadi contohnya dalam perjalanan saya nak ambil PhD tu, ini yang saya faham. Kita yang duk sembang syarah ni pun rupa-rupanya ini yang Allah nak bagi, iaitu dulu kita minta PhD sebab PhD nya, maknanya bukan itu. Jadi Allah tak bagi tak bagi ruang nak buat PhD je sangkut, nak buat PhD sangkut sampai nak pecah kepala. Tapi tak ada apa-apa pun, nak buat PhD ngantuk mata. Tanyalah Kak Yang, kalau nak tahu detail macam mana 6 tahun buat PhD, semua Kak Yang jenuh duk muraqabah dengan Allah Ta'ala. Bekalan saya, Kak Yang baca burdah saja, bekalan saya tu. Bila saya dah lembek tu, Kak Yang baca burdah habis. Itulah. Jadi rupa-rupanya bukan doa itu, bukan PhD itu, tapi doa je. Jadi maknanya Allah Ta'ala mungkin nak menangguhkan saya PhD tu supaya sentiasa berdoa. Lama kita doa. Rupa-rupanya bukan doa itu, tapi nak merasai berhubungan dengan Allah. Maka sampai peringkat guru kita, ayahanda kita, Walid, maknanya buka sampai ke peringkat memandang wajahnya. Kan ada buku warna biru tu kan, dah beli belum? Kena beli ya. Kena beli bukan siapa? Adab. Maknanya kita dah memang bernaung, menumpang, berteduh di bawah payungnya, payung sanadnya. Jadi adab saja. Adab kita beli. Takzim kita kepada guru kita. Tapi siapa yang dah ada guru, silakan kekal mentakzimkan guru masing-masing. Tapi masih siapa yang tidak ada guru, maka saya nak cakap kat sini, kita bernaung di bawah apa dia? Sanad yang kita ambil daripada Walid. Jadi itu. Jadi siapa yang tak ada guru nak bersama dengan kita, tumpang transit, silakan. Siapa yang dah ada guru, remain as you are. Macam tak ada masalah tu. Yang penting ada hubungan dengan gurunya. Yang penting berguru walau siapa pun. Dan sangka baik kita pada guru itu benar. Nanti part yang ketiga saya akan huraikan macam mana indikator guru itu benar. Part yang ketiga. Semua nak selesaikan sebelum pukul 12.30. Boleh? 12.30. Jadi sampailah peringkat bila Walid buka tentang memandang wajahnya. Bila dah sampai ke peringkat itu, maknanya tak apalah. Bila sampai kita dah rasa benar-benar tak ada pun tak apa, ada pun tak apa, yang penting merasai Allah. Ya Allah, kalau engkau nak aku merasai memandangmu dengan cara beginilah, dengan cara begitulah. Sampai dah ke muncak begitu, dan tempoh pun dekat nak habis, bulan depan dia punya due date dia. Di situ 2 minggu Allah Ta'ala bagi kita kemampuan dengan tawasul yang saya cakap tadi lah. Minta orang doa macam-macam. Jumpa kawan minta 2 rakaat. Bukan minta doa je. Saya cakap tolong 2 rakaat untuk saya minta 2 rakaat. Minta sedekah, minta 2 rakaat. Biasanya doa saya ya, okey insyaAllah, amin. Tak mahu gitu dah. 2 rakaat untuk saya malam ni. Dengan kerani jabatan pun Kak Sal, 2 rakaat Kak Sal tolong. Yalah Ustaz, minggu depan Kak Sal semayang hajat tak untuk saya? Tak buat lagi Ustaz. Buat lah. Saya minta 2 rakaat. Yang kawan-kawan pun saya minta. Maknanya sebab apa? Sebab bukan ni 2 rakaat itu, tapi nak katanya keberhajatan kita kepada Allah. Jadi pada hakikatnya kita dah tak ada apa-apa dah. Pada syariat kita tetap kena menjalani perkara itu. Nampak ya?
Sampailah maknanya dalam tempoh seminggu 2 minggu tu, dengan apa yang ada, siaplah tesis saya tu. Oh, rupa-rupanya yang Allah nak bagi kita tahunya, yang nak bagi kita merasainya apa dia? Adalah kekal dalam memandangnya. Jadi mudah-mudahan tesis itu tidak menghijab saya dengan Allah. Itulah saya minta ayah dan bonda semua doa. Jadikan tesis semua orang yang membuat master dan PhD ini, tesis tersebut asbab untuk mendapat nur, sehingga dengan nur itu semua kekal memandang Allah, tak terhijab dengan DR-nya, tak terhijab dengan gelarannya, tak terhijab dengan apa-apa, tak mahu hijab. Sebab tak berbaloi kalau ada perkara yang menghijab kita dengan Allah setelah kita merasai nikmat memandangnya. Itulah yang Allah Ta'ala kata, la tuzigh qulubana tu, yang doa yang dalam Quran tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan kami setelah engkau memberi hidayah pada kami. Maksudnya apa? Setelah engkau memberikan kami merasai memandangmu, jangan engkau memalingkan kami daripada nikmat itu sehingga terbuta kembali mata hati kami daripada kekal memandangmu. Itu maksudnya. Ini tasawuf. Ini tasawuf soal apa dia? Tidak berasa baik. Jadi bila kita buat apa-apa saja membuatkan kita berasa diri kita baik dan lebih daripada orang lain, maka jangan berhenti bertasawuf. Jangan berhenti menghadiri majlis-majlis tasawuf. Dan daripada awal sampai pukul 10 sampai pukul 11 tadi itu adalah majlis tasawuf. Kita bicara tak tentang tasawuf? Tak bicara kan? Kita terus. Awak sedang lapar, awak nak tahu macam mana nasi itu dimasak, tapi awak lapar, seminit lagi awak mati. Agak-agak nak tanya, nasi ni beras mana? Beras Syam ke beras Kedah? Masak macam mana? Masak kukus ke? Masak guna jari macam ni ke? Atau masak guna apa ke? Nak tanya lagi tak? 1 minit lagi mati ni? Tak ada dah, terus makan. Betul tak? Kita aurat sedang terbuka, orang makin menghampiri, pakaian depan mata, aurat terbuka, orang makin dekat. Jadi ada sempat lagi kita ni kain jenis apa, cotton ke nylon ke apa ke, ni diambil daripada Vietnam ke Kemboja ke, negara mana, sempat kita syarah-syarah? Tak sempat dah. Yang penting apa dia? Ambil pakai. Itu tasawuf. Kalau ibarat kita sedang tidak berpakaian, tasawuf tu ibarat berbaju. Jangan lama sembang tentang baju, sarung terus untuk melindungi tubuh badan kita daripada tersingkap keaiban-keaibannya. Faham ya? Jadi kalau jasad kita tidak akan kita biarkan bertelanjang, kenapa kita membiarkan rohani kita tidak berbaju? Faham ya? Kalau jasad kita menutup aurat pada jasad kita, di mana kita untuk menutup aurat pada rohani kita? Rohani kita itu kita tutup auratnya dengan kita bertasawuf. Apakah itu tasawuf? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tasawuf. Itulah pakaian rohani, adalah hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tasawuf. Kalau ada rasa mulia diri, benar tak tidak ada daya upaya menaikkan Allah? Tak benar. Aku mulia, aku datang kuliah, setiap minggu aku datang kuliah, bagus aku. Kalau ada rasa bagus diri, adakah kita dalam on track dengan kalimah la haula wala quwwata illa billah? Tak. Kalau benar on track pada kalimah la haula wala quwwata illa billah, bermaksud tak ada rasa mulia diri, bahkan tidak merasai wujud pun diri itu. Bahkan yang kita rasai apa dia? Wujudku adalah untuk menyatakan wujud Allah. Tulis besar-besar. Siapa yang ada Facebook, tulis dalam dia punya status. Siapa yang ada awet, bagi surat cinta kepala surat dia, wujudmu adalah menyatakan wujud Allah. Maka aku mencintaimu kerana aku ingin nyata pada diriku wujud Allah. Kalau ada anak, cakap wujudmu adalah menyatakan wujud Allah. Bukannya untuk aku bicara tentang wujudmu. Wahai anak, Abi menjaga kamu kerana kamu ini nyata pada Abi wujud Allah. Bukan kerana kamu itu kamu. Kamu itu Allah wujudkan untuk menyatakan wujudnya, dan Abi ingin sentiasa memandang wujudnya itu padamu. Maka Abi mengasihi kamu dan Abi memberi kamu pendidikan dan penjagaan dan seterusnya. Itu saja.
tidak lebih dari itu. Jadi pandanglah wujud Allah pada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga memandang wujud Allah pada diri kita, maka barulah keluarga itu menjadi keluarga yang nyata wujud Allah pada rohani mereka masing-masing. Itu saja. Jadi benda ni bukan soal bicara, soal terus memakai. Memakai apa? Pakaian rohani, iaitu la haula wala quwata illa billahil azim. Nak memakai itu dengan cara berzikir banyak ke? Kan. Nak memakai itu dengan cara berguru. Nak pakai itu dengan cara berguru. Kalau kita ambil amalan, kita baca amal, terpakai tak? Tak terpakai juga. Ini adalah pakaian yang tak boleh kita pakai sendiri. Pakaian yang kita mesti dipakaikan. Oleh siapa? Oleh guru. Seumpama kalau orang nak dapat anugerah, boleh tak dia anugerah kepada simpulan bin simpulan, dia pun naik atas pentas seorang-seorang, kursi meja je, orang tak ada pun. Anugerah kepada diriku, dia pun naik dekat Dewan Convocation tu, dia pun naik atas pentas seorang-seorang, dia ambil jubah seorang-seorang, dia pakaikan jubah seorang-seorang. Itu anugerah ke? Tak. Itu apa dia? Syok sendiri, sebab rasa mulia diri. Itulah orang yang ambil amalan daripada kitab, daripada YouTube, daripada sikit-sikit ambil, dia beramal dan dia rasa dia dah beramal. Siapa yang dah beramal merasai dia beramal, maka dia tidak beramal apa-apa di sisi Allah. Sebab apa? Ambilannya bukan daripada guru. Ni penting ada guru ni. Jadi maksudnya kalau macam kita nak konvo nanti, dapat PhD nanti, nak konvo, boleh ke saya seorang? Tak ada. Nanti kalau nak konvo ni angan-angan. Lambat lagi tu, nak viva lagi lah, correction lagi lah, apa semua. Tak apalah, angan-angan. Tumpang doa barakah majlis. Boleh tak saya pergi seorang-seorang tu, bila MC ke apa ke, nak sarungkan saya jubah ke, pakai topi ke apa kan, saya tak apa. Saya pakai sendiri, saya tahu, boleh tak? Ada orang yang dapat datuk tu kan, dapat datuk dia sultan kan, ke bawah dulik, maknanya dia letak selepang tu kan, selendang tu dengan dia punya pingat tu kan. Oh tak apa tuanku, tak apa. Saya bukannya kecil, saya besar, saya pandai. Dia ambil tu, dia buat sendiri. Ada macam tu tak? Bahkan kalau buat macam tu, apa akan dihukum? Kita akan pandang macam mana orang tu? Kita akan pandang kurang adab, betul tak? Tak tahu tertib istana. Jadi bukan soal kau pandai atau tidak, tapi ini soal anugerah. Bila anugerah, engkau kena terima macam mana cara untuk engkau mendapat anugerah tersebut. Jadi semua orang kena tunduk, dipakaikan, lepas tu dikepitkan dia pingat tu, lepas tu macam mana ajaran dia. Kurang lebih begitulah ilmu tasawuf ini. Pakaian hauqalah itu adalah anugerah dari Allah. Allah yang memakaikannya dengan asbab bimbingan guru. Jadi dalam tasawuf, yang paling penting adalah guru, disusuli dengan adab, cinta dan fakir. Habis. Yang paling penting adalah guru, disusuli dengan adab, cinta dan fakir. Tujuannya apa dia? Untuk memakai pakaian hauqalah pada rohani. Pakaian hauqalah. Akhirnya ada rasa wujud diri tak? Tak ada rasa wujud diri. Jadi mana yang lebih mudah? Belajar fiqh ke belajar tasawuf? Yang lebih mudah. Soalan ni soalan tricky ya, soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Mana yang lebih mudah? Belajar tasawuf ke belajar fiqh? Kalau orang tu pandang teknikal, kalau orang tu pandang teknikal, dia akan kata yang mudah belajar apa dia? Belajar tasawuf. Kalau orang tu pandang teknikal. Tadi bila saya tanya seawal pertama kali saya tanya tu, mana yang lebih mudah, belajar tasawuf ke belajar fiqh? Kalau seawal itu dia kata belajar tasawuf mudah, bermaksud dia orang teknikal. Dia orang yang suka bermain dengan nasi tapi dia tak suka kenyang. Faham tak? Orang tu yang suka masak tapi tak suka makan. Sebab apa? Dia kata tasawuf mudah. Memang nak teknikal nak belajar tasawuf mudah. Tadi duduk tadi, oh ustaz kata dapat baca, tak dapat ya sudah. Okey, kalau duduk macam ni, okey, duduk situ, faham? Okey, layan, senang ni belajar tasawuf. Okey. Memang teknikalnya mudah berbanding belajar fiqh. Tapi kalau orang kata, kalau jawapan dia mana yang lebih mudah, yang mudahnya fiqh berbanding tasawuf, bermaksud dia orang yang matlamat.
Sebab apa? Nak mencapai matlamat tasawuf jauh lebih susah berbanding nak mencapai matlamat fiqah. Fiqah matlamatnya sah, awak tahu rukun, awak tahu syarat, selesai. Faham tak? Tapi sementara nak tahu rukun dan syarat tu kena belajar lah. Oh, sembahyang rukun 13, syarat dia berapa, syarat begini-begini, okey, macam mana. Memang renyah sikit lah nak analisis tu. Tapi bila dapat benda tu, untuk dapat sah tu sekejap saja. Tasawuf teknikalnya mudah, tapi nak benar-benar mencapai memakai pakaian hauqalah pada rohaniyah itu mungkin seumur hidup. Apa tak? Jadi kesimpulannya, kita nak iktibar pada teknikal ataupun kita nak iktibar pada matlamat? Jawapannya iktibar kita pada matlamat. Jadi kalau iktibar pada matlamat, mana yang lebih susah? Jawapannya tasawuf. Bila tasawuf lebih susah, maka yang mana yang perlu untuk kita lebih sibuk dengannya? Tasawuf. Itulah saya mencadangkan, kalau masih lagi rasa tak memakai pakaian hauqalah, suami balik tiba-tiba mengamuk. Macam mana tak mengamuk? Sebab bos dia marah dia. Jadi isteri ni dia punching bag je. Kalau isteri yang bekerja, suami pula punching bag. So isteri jumpa klien sana, klien sini, bos sana, bos sini, kawan sana, kawan sini sebagainya. Balik dari rumah dok marah. Dengan dia, suami dia lah. Jadi suami yang mengasihinya membiarkan dia sebagai punching bag. Contohnya. Jadi kalau berlaku begitu, kita pun marah balik apa abang ni. Nak marah-marah, ingatkan saya tak boleh marah. Jom lawan marah. Kalau macam tu keadaannya, maknanya dia dah pakai pakaian haqalah belum? Belum. Kalau marah-marah ni, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Lepas tu nampak pula ini semua adalah tak di antara jamal dan jalal Allah. Yang penting aku berhubungan dengan Allah. Selesai kat situ pada hakikat plak dulu, lepas tu baru kita menangani. Apa yang awak marah sangat ni? Lapar ke? Baru boleh tenang. Kalau tidak, muncung lawan muncung lah. Itu berjalan dia. Ini baru suami isteri, tak masuk lagi besan, tak masuk lagi menantu, tak masuk lagi anak, kawan-kawan, jiran. Itu semua macam mana kita nak praktis memandang wajah Allah tu. Okey, itu pada ilmu. Jadi peringkat pertama ilmu. Ilmu tu 3 dah ya. Akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi sebenarnya ilmu tasawuf itu adalah pelengkap kepada ilmu akidah sebenarnya. Ilmu tasawuf itu adalah pelengkap kepada ilmu akidah. Jadi dah tahu 3 benda ni, selesai. Satu perkara. Tapi selesai benda ni baru habis tadika. Selesai 3 benda ni baru habis tadika. Umur dah 40 tahun dah ke atas, tapi dah belajar 3 benda ni baru habis tadika. Takkan nak biar takat tadika je. Kita kena masuk sekolah. Jadi mula masuk sekolah macam mana? Amal. Yang kedua, kita kena ada amal. Jadi ilmu ni peringkat tadika saja. Jadi kalau orang yang selalu bermain-main dengan ilmu, terhenti setakat ilmu, terbelenggu hanya semata-mata dalam perbicaraan ilmu, kecuali ulama ya, kecuali ulama, kecuali cendekiawan, kecuali pemikir, pensyarah, pendidik, itu memang core business dia ya. Ada pengecualian. Tapi kalau orang awam macam kita biasa-biasa ni, masih lagi nak berdindang-dindong dengan ilmu. Okey, maka dia selama-lamanya peringkat tadika sajalah, tak ada upgrade. Soalnya bukan ilmu, melainkan selepas daripada ilmu nak membawa kepada amal. Jadi amal tu ibaratnya dah masuk sekolah. Dah masuk sekolah. Jadi kaedah dia, kalau barakah ilmu itu, mudahlah kita mengamalkannya. Kalau tak barakah ilmu itu, susahlah untuk kita mengamalkannya. Itu je. Jadi soalnya bukan soal banyak bicara tentang ilmu. Soalnya banyak mana amalanmu selepas daripada engkau menuntut ilmu itu. Jadi mana-mana ilmu, mana-mana amal yang kita dapat lakukan dengan konsisten, itulah bahagian kita daripada ilmu yang banyak kita pelajari. Tapi boleh tak kita kata tak bermanfaat pun aku tuntut ilmu yang banyak? Tak boleh. Contohnya begini, kita tebal jala. Kita tahu tak ikan tu kat mana? Tak tahu kan? Jadi apa yang kita buat? Seluas kan? Seluas mungkin jala tu kita nak tebalkan.
Boleh tak kita kata, elah kalau kau tu ikan tu kat depan ni je, baik aku campak jala ke situ, boleh tak tu? Tak boleh. Tak ada orang yang melebar jala, dia agak-agak ikan tu situ je, tak ada. Maknanya jala dia luas seluas mungkin, dia tebar semua seluas mungkin. Kemudian mana-mana yang cukup lah. Itu bidarannya ilmu. Ilmu tu belajar seluas mungkin. Mana-mana yang ada bahagian untuk kita, itulah amal yang terhasil dari ilmu yang kita pelajari itu. Jadi ilmu akidah, amalnya apa dia? Sentiasa berfikir macam mana sangka baik kepada Allah. Kalau belajar akidah, tapi otak tu tak terfikir nak bawa kepada sangka baik kepada Allah, maknanya tak ada barakah. Sebab apa? Dia tak mengamalkan ilmu itu. Saya ada satu tempat saya mengajar, tiba-tiba respon daripada dia punya pengelola tempat tu, ustaz, ada seorang anak murid ustaz ni, ada pelajar ustaz ni, dia kata satu apa pun tak faham ustaz mengajar. Saya kata apa dia? Alhamdulillah. Sebab apa? Kalau dia faham mungkin lebih mudarat baginya. Oh, macam tu pula ustaz. Biasanya kita nak belajar ni nak bagi faham. Tak mesti. Kita belajar ni nak capai yang saya sebut tadi. Belajar akidah nak sangka baik kepada Allah. Mungkin kalau dia faham, lebih mudah sangka buruk pada Allah. Dia tahu bidarannya macam tu. Jadi maknanya sekarang ni kita mudah je. Belajar ni tak mesti faham. Yang penting amal. Amal bagi ilmu akidah sangka baik kepada Allah. Jadi kalau kita dah dapat sangka baik kepada Allah, walaupun kita tak faham macam mana nak mensyarahkannya, ada hal tak? Tak ada hal. Nampak ya? Itu je. Right. Kalau kita belajar tentang akidah tapi dengan Allah masih cocak-cocak bawah, cocak. Macam tu. Tak kena. Melainkan memang PL dia macam tu. PL dia lain lah. Ataupun belajar ilmu akidah tapi bila tidur tu macam ni. Melainkan memang kaedah tidur dia daripada kecil macam tu. Faham? Maksudnya masih memikir-mikir, masih kenapa-kenapa, masih apa tak? Patutnya kita kena ending terus. Tak apalah, Allah tahulah mana yang baik untuk aku. Habis dah tidur, relax. Macam tu je. Itu baru kita faham tentang amal dalam konteks ilmu akidah. Konteks ilmu fiqah pula macam mana ilmu fiqah? Ilmu fiqah pula maknanya kita belajar segenap yang wajib, kita committed dengannya. Kita belajar segenap yang haram, kita committed meninggalkannya. Dan bila yang sunat, sedikit demi sedikit lah kita buat. Tu fiqah mudah je. Oh, fiqah ibadah sunat tak terhingga. Kalau nak buat semua ibadah sunat, satu saat pun tak ada berbaki untuk suami dan isteri. Kalau nak kira ibadah sunat tu, kalau nak pulun betul. Apa ya? Jadi kalau kita baca tentang solat duha, kita mampu bicara tentang solat duha, tapi kita tak solat duha, ataupun kita malas nak solat duha, maknanya kita tak dapat bahagian lah untuk solat duha tu. Tapi mungkin kita dapat pada bahagian yang lain. Maknanya jangan pula macam ni. Tadi ustaz cakap solat duha, awak solat duha tak? Tak, awak tak berkat ilmu awak. Bukan, dia tak dapat bahagian solat duha, tapi mungkin dapat bahagian solat witir. Mungkin yang lain dapat bahagian bersedekah, yang lain dapat bahagian apa lagi, masing-masing baca Quran, bahagian masing-masing. Simple ya. Itu amal daripada ilmu fiqah. Yang ketiga, amal daripada ilmu tasawuf. Macam mana amal ilmu tasawuf ni? Kalau benar kita belajar ilmu tasawuf tu ada barakahnya, amalnya macam mana? Amalnya macam mana nak memandang orang ni mulia celah mana banding pada aku. Itu amalan dia. Kalau jumpa budak-budak, macam mana nak kata budak ni lebih baik pada aku. Itu amal dia. Supaya benar dia tak berasa dirinya baik. Dia ni pakai tudung, pakai songkok, surban, jubah, habis. Dia ni pergi semayang kat masjid awal waktu. Okey. Masjid pula, masjid yang paling besar, jemaah yang paling ramai. Selesai. Lepas tu mana semua baik belaka. Maka bila dia keluar daripada masjid tu, dia pandang mana-mana saja makhluk, dia akan fikir, ya Allah, macam mana mulia makhluk ni pada aku. Sebab apa? Dia nak sentiasa menghilangkan daripada merasai dirinya lebih bagus daripada orang lain. Jadi kalau belajar tasawuf, habislah khatam banyak mana kitab pun, tapi masih lagi tidak mencari-cari kemuliaan orang, sehingga nyata kehinaan diri. Itu peringkat-peringkat dia, peringkat latihan dia. Maka ada barakah tak daripada ilmu tasawuf itu? Tidak ada barakah. Maka saya ulang balik, lepas ilmu kita amal.
Jadi amal ini adalah tanda barakahnya ilmu. Simptom sahaja, bukan semestinya. Simptom, tanda untuk kita be aware, untuk kita berjaga-jaga. Tapi jangan pula kita menghukumkan begitu. Simptom bukannya result. Symptom is symptom. Now I'm speaking English. If you don't understand, I don't know how to speak anywhere. Symptom is symptom. The result is the result. Jadi symptom probably membawa kepada result tadi. Simptom tu mungkin membawa kepada result, tapi simptom tak semestinya membawakan result tersebut. Faham ya? Jadi simptom saja, jangan kita menghukum dengan simptom. Orang tu batuk, dia batuk, simptom dia ada asma, simptom dia ada alahan, macam-macam lagi simptom tentang batuk. Tapi adakah semestinya orang batuk tu asma? Tak mesti. Faham ya? Okey, selesai. Bila dah faham ilmu perubatan ni, maka bolehlah kita belajar lagi. Alright. Jadi simptom bahawa ilmu-ilmu ini tidak ada barakahnya adalah kalau belajar ilmu akidah, akal tak bicara macam mana sangka baik kepada Allah. Kalau dah belajar ilmu fiqh, maka kita tidak melaksanakan apa yang kita pelajari itu. Kalau belajar ilmu tasawuf, kita tidak mencari kemuliaan orang lain. Jadi kalau kita dah sedekah RM50, kita rasa aku sedekah RM50, orang lain sedekah RM5 je, hui, kayak hidung masin, kedekut, contohnya kan. Kalau terzahir kat situ, maka kita kena mencari orang yang sedekahnya RM500 supaya kata, oh aku tak ada apa pun, orang lain sedekah RM500, aku nampak tak? Kalau kita dah ibadah, maknanya sembahyang witir 11 rakaat, maka dah rasa bagus, dah elok bagus dengan sembahyang witir ni. Kita kena cari orang yang lepas sembahyang witir ada natijah daripada sembahyang itu. Pendek katanya, ilmu akidah amalnya mencari kebaikan Allah. Ilmu fiqh amalnya melaksanakan, selesai. Ilmu tasawuf amalnya apa dia? Mencari-cari ruang kehinaan diri dengan bicara kemuliaan orang lain. Hatta kalau nampak anjing sekalipun, macam mana mulianya anjing. Tapi ilmu tasawuf ni jangan dibicarakan kat luar, kat dalam je lah. Kat dalam je ilmu tasawuf ni, dalam hati kita je. Oh anjing, memanglah engkau mencemuh engkau, memanglah semua orang mencemuh engkau, tapi engkau begini. Faham tak? Hatta tidak ada makhluk yang kita pandang lebih hina daripada kita. Itulah. Hatta sampah sekalipun. Tapi jangan pula nanti sampah tu dijunjung. Kemana ni Mak Jahai? Nak buang sampah dah tu, kenapa tinggi sangat ni? Semuanya mulia daripada ku. Itu bodoh. Ini sebab ni benda perasaan. Nanti balik-balik ada kekanda kita ke, adinda kita kat sini ke, balik-balik sampah tu diikat cantik, elok-elok semua kan, bawa betul-betul. Jangan macam tu pula. Pada syariat, pada pengamalan uruf tu janganlah buat pelik-pelik pula. Nanti najis, oh jangan ambil apa-apa kan najis ini, mulia. Bukan. Fiqh aja kalau dah najis kita kena buang. Tapi dalam hati kita, oh najis, engkau makhluk, ke mana pun tidak ada yang tidak berzikir kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua perkara yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Dalam kita membersihkan najis itu, tetap kita rasa kekurangan diri kita dalam ingat kepada Allah. Sebab makhluk yang lain semua dalam tasbihnya. Nampak ya? Itu amal. Jadi kalau amal itu kita lakukan, itu tanda ilmu kita ada barakah. Jadi apakah jadi kita tuntut ilmu ni nak ilmu itu ke, ataupun kita tuntut ilmu ni nak ke amal? Jawapannya kita tuntut ilmu nak ke amal. Ya, bukan soal material ilmu tu je. Faham ya? Jadi untuk antara perkara pertama supaya amal kita itu, ilmu kita itu mudah membawa kepada amal adalah adab. Adalah apa dia? Adab. Jadi sekarang kita tahu dah, kalau kita pergi mana-mana majlis ilmu, kalau guru tersebut mementingkan adab dengan kaedah-kaedah yang disukai oleh dirinya, biasanya guru itu akan menyukai kaedah adab seperti mana yang dia beradab dengan gurunya. Biasanya macam tu. Biasanya.
Kaedah dia suka adab itu, adabiyah itu, dia suka dengan kerangka macam mana waktu dia belajar dengan gurunya. Biasanya begitu. Kalau ada penambahan dan kurangan sikit tu plus minus lah, lebih kurang lah, faham ya? Jadi tahulah kita mana-mana majlis ilmu yang ustaznya itu, pengajarnya itu mementingkan adab, bermaksud fokusnya bukan pada ilmu itu, fokusnya kepada kita adalah untuk pergi kepada amal. Kalaupun ustaz itu tak fokus kepada adab, tak titik beratkan adab, tidak bermakna kita boleh longgar adab. Sebab apa? Setelah kita dah faham, kita tuntut ilmu bukan nak material ilmu itu, kita tuntut ilmu untuk mendapatkan amal, dan prasyarat Allah mempermudahkan kita untuk beramal dengan ilmu adalah menjaga adab dalam majlis ilmu. Sebab tu handphone kena off, cara pandang, cara mendongak, cara menurut, cara tunduk, cara berjalan, ikutlah. Tapi kita kena tahulah kaedah guru tu macam mana. Kalau belajar dengan Walid, ada kaedah dia nak kita pandang, tapi dalam banyak keadaan dia nak kita macam mana? Nak kita tunduk. Tunduk. Biasanya kalau benda-benda yang bersifat kerohanian, yang bersifat kedalaman perasaan, tasawuf yang ni, mana memang kita tak boleh tunduk. Tapi kalau benda teknikal, benda fizikal lah, tu kita jeling-jeling sikit. Macam tu. Itu ikut kaedah lah masing-masing. Jadi yang penting kaedah tu bukannya kaedah itu, tapi nak jaga adab. Adab tu bukannya adab itu, tapi sebab nak dapatkan amal. Jadi kalau kita kata ilmu dah banyak dah, tahu macam-macam dah, tapi nak buat susah. Cek balik macam mana adab kita dengan guru kita masa kita belajar. Di antara adab kita belajar, datang belajar membawa bodoh. Faham tak? Datang belajar membawa bodoh diri, membawa lemah dia, membawa tak dapat, membawa bodoh lah. Datang belajar bawa rasa, bawa datang aku ni balik Mesir juga, biasalah. Oh aku ni pun ada gini juga, ada gitu juga. Oh muda je aku banyak amal, dah pengalaman aku banyak. Oh ustaz cakap pasal umrah haji, berapa kali ustaz pergi? 5 kali. Oh saya, kalau macam tu saya boleh cakap lagi lah pada ustaz, saya ni baru 16 kali je, sekali lagi dah cukup 17. Nampak tak? Bukan maknanya tidak membawa apa-apa yang lebih pada kita. Kita buang. So, itu antara masuk adab. Tapi rohani, itu maknawi. Tentang adab fizikal, cara duduk je kat mana tu pula, itu ikut kesesuaian. Dan antara adab yang Walid pesan kat saya dalam majlis ilmu, kalau bonda tak larat duduk bersila kat bawah, adabnya kena duduk atas kursi. Siapa bonda yang tak larat duduk bersila tapi nak duduk bersila juga, maka tak adab lah tu. Adab bonda ayah anda yang tak boleh duduk bersila, ada kerusi, dia kena ambil kerusi, duduk kat kerusi. Itu adab dia. Itu mana kita jaga adab. Jadi jaga adab ni bukan nak tunjuk the bossy of the teacher, bukan. Jaga adab ni nak tunjuk apa dia? Amal. Orang sekarang tak faham benda ni. Bila mana-mana asatizah mementingkan adab, oh susah ustaz ni strict, syadid, adab sikit pegang pen pun tak boleh, nak belajar lagu mana? Habis. Nampak tak? Sebenarnya kita faham dah. Mana-mana majlis ilmu, kita jaga adab kita. Dan saya lebih cenderung untuk kita mengutamakan mana-mana majlis ilmu yang gurunya itu menekankan perihal adab. Sebab akan mudah membawa kita kepada amal. Jadi kalau pergi antara adabnya membawa rasa bodoh, bila pulang membawa rasa pandai ke? Bukan. Bila pergi membawa rasa bodoh, bila pulang dari majlis ilmu membawa rasa takzim kepada sifat ilmu Allah yang nyata pada guru tersebut. Bukannya takzimkan guru, mentakzimkan sifat ilmu Allah yang nyata pada guru itu. Jadi untuk mentakzimkan sifat ilmu Allah, sifat ilmu Allah itu pula nyata pada guru itu, maka akan kelihatannya kita mentakzimkan siapa? Akan kelihatannya kita mentakzimkan guru. Maka syariatnya kelihatan kita mentakzimkan guru. Pada hakikatnya kita nak apa dia? Sifat ilmu Allah. Sebab kita nak sebenarnya nak connected dengan Allah saja. Itu saja perihal adab ni. Dan adab itu juga ada dalam konteks guru kepada murid-muridnya.
Tapi tu tak payah bicara lah. Well known lah macam mana adab guru dan murid, sama seperti adab murid dengan guru. Jadi bila guru memandang murid, dia beradab dengan murid. Murid memandang guru, dia beradab dengan guru. Yang mana masing-masing kedua-dua pihak sebenarnya ingin merasai, memandang sifat Allah yang nyata pada kedua-dua pihak. Yang lebih mudah, murid nyata baginya sifat ilmu yang ada pada guru. Guru pula apa dia? Nyata padanya sifat apa? Bila mana dia memandang muridnya, tu pelbagai. Kalau dia pandang murid dia ada masalah, nyata bagi sifat Ar-Rahman. Kalau muridnya nampak macam maknanya belagak ke apa ke, nyata baginya sifat Jalal. Ada benda yang dia pakai, ada benda yang dihindar. Faham ya? Itu seni dalam guru tu beza lagi lah. Jadi majlis ilmu nak pergi pada adab, pergi pada amal. Dia tangga dia adalah adab. Adab ada dua. Satu adab jasmani, itu seperti mana yang peramalan yang kebiasaannya, dan adab pada rohani. Adab pada rohani datang tanpa apa? Datang dengan rasa bodoh, pulang dengan rasa takzim. Rasa bodoh tu, rasa bodoh pada guru ke rasa bodoh pada Allah? Kita takzim pada guru ke takzim pada ilmu Allah? Takzim pada ilmu Allah. Maka bila datang rasa bodoh pada guru ataupun rasa bodoh pada Allah? Rasa bodoh pada Allah dengan kita menunjukkan perkara itu kepada guru kita. Jadi datang bukan dengan merasai pandai. Sebab tujuannya sebenarnya akhirnya kita nak berapa? Berguru ke nak berallah? Kita nak berallah. Itu kekal. Itu prinsip. Jadi mana-mana majlis ilmu yang tidak membuatkan kita merasai berallah, cek adabnya, sama ada adab si guru ataupun adab si murid dan adab jemaahnya ataupun adab penganjurnya. Maka benda ni kita bukan nak blaming, tapi kita nak upgrading. Faham ya? Ni bukannya soal blame, bukan, ni soal upgrade. Jadi kalau dah on track, kekal. Kalau off track, di-on-kan. Faham ya? Habis. Itu adab. Jadi macam mana kalau kita nak beradab kalau kita tak ada guru? Kalau ambil ilmu daripada YouTube saja aku beradab. Tengok YouTube tunduk. Kenapa ni? Beradab. Kenapa? Guru. Mana guru kau? Tu YouTube. Tak boleh ni, tak boleh ni. Tengok dekat kamera ni, tak boleh, tak jadi. Nak dapat maklumat boleh, tapi nak bawa kepada amal tak jadi. Nak dapat pada amal kena pandang mata depan mata, dada depan dada. Tapi nak tengok dulu boleh. Sebab itulah untuk ilmu, apa saja manfaat teknologi moden nak dapatkan ilmu kita boleh manfaatkan. Tapi untuk amal kok mana pun mesti dengan bimbingan guru. Tak boleh ikut teknologi moden, melainkan untuk sebagai memudahkan PNP saja. Alright. Kemudian bila dah sampai pada amal tu ke yang kita nak? Bukan juga. Yang kita nak yang climax yang ketiga ni, iaitu dipanggil ahwal. Apa dia ahwal? Ahwal itulah yang kita sebut tadi, merasai sentiasa dalam pandangannya kepada Allah. Ahwal tu yang kita sebut tadi, yang jamal dan jalal. Kalau benda yang menyukai nafsu, jamal. Yang penting dia bukannya nak nampak nafsunya, dia nampak jamal Allah. Cuma dia perlu ada nafsu. Kalau dia tidak ada nafsu, macam mana dia nak nampak jamal Allah? Kalau dia tak ada nafsu, macam mana dia nak kenal di antara jamal dan jalal? Betul tak? Jadi jangan doa, ya Allah buang nafsuku semuanya. Jangan. Itu bermaksud kita doa, ya Allah aku nak jadi malaikat. Doanya bukan doa bagi Allah buang nafsu. Doanya bagi Allah bagi nur, sehingga dengan nafsu itu kita memandang Allah. Nafsu itulah yang menentukan ini sama ada jamal ataupun jalal. Kalau kita tak ada nafsu makan, macam mana kita nak pandang? Bila kita lapar, jalal Allah. Bila kita kenyang, jamal Allah. Sebab kita tak ada nafsu makan. Jadi kalau faham macam ni, nafsu itu pun nikmat. Dia tak timbul lagi, kenapalah Allah Ta'ala jadikan aku ni bernafsu sehingga aku terjebak dengan dosa. Tak timbul lagi soal itu. Sangka buruk dengan Allah tu. Ya Allah, kenapa kuat sangat nafsu aku ni? Banyak terlajak.
itu buruk sangka dengan Allah tu, melainkan pada menyatakan rintihan lain. Dia beza je, perkataan sama tapi dia punya mode tu sama ada mode rintihan ataupun mode argument. Argument bahasa Melayu dia apa? Mempertikaikan. Kalau mode dia mode rintihan, ya Allah banyak nafsu aku ni, kenapa begini? Kalau dalam konteks rintihan tak ada masalah, itu memang Allah suka tu, rayuan begitu. Tapi kalau dalam mode mempertikaikan, ya Allah kenapa nafsu ni, kalau tak nafsu kan senang, tak boleh. Bila ada nafsu terjebak dengan dosa, automatik ini jalal Allah. Jadi macam mana nak mendapatkan jalal Allah itu? Bertaubat. Dah lah, nak apa lagi? Jadi ada hal tu, itu sebablah bila dah sampai peringkat pengajian, step untuk dalam dia peringkat awal, bicaranya macam kita macam tak pernah dengar. Contohnya bicara peringkat awal ni begini, Ustaz, saya telah buat satu dosa besar Ustaz, Alhamdulillah. Macam nak buat macam mana Ustaz? Pandanglah jalal Allah, tak ada apa dengan dosa tu, dosa tu mudah saja. Pandanglah jalal Allah. Macam mana Ustaz? Taubat sajalah, kekal dengan taubat. Dosa Ustaz, saya buat dosa ni sehingga kalau buat kata pepatah orang Melayu, menconteng arang di muka ibu. Nampak tak? Pepatah Melayu kan, menconteng arang. Conteng arang je pun ni boleh kecoh. Tapi tak apalah, itu pepatah kita. Teruk ni Ustaz ni sampai saya begini-begini. Dah dosa sikit halah dosa tu. Nampak? Ini kalau bicara macam ni konteksnya pada konteks awal. Tapi kalau kita tak dapat nak terima bicara ni, maksudnya kita masih di peringkat ilmu. Kalau peringkat ilmu, kalau bicara kita dalam peringkat ilmu tentang dosa tu satu perkara yang berat, jangan dipandang remeh, kena begini. Nampak tak? Tapi kalau sampai peringkat awal, dosa tu remeh saja. Awak pandang itu sebagai jalal Allah, kekal mengharap pada Allah dengan bertaubat. Dah. Kenapa kelihatan dia nampak dosa tu remeh? Sebab dia bandingkan dengan kepemurahan Allah dan keagungan Allah dalam memberikan pengampunan kepadanya. Remeh sangat dosa ni dibandingkan dengan pengampunan Allah. Sebab itulah dalam dosa kita sebut Astaghfirullah Al-Azim. Azim itu maksudnya apa? Agung. Jadi keagungan Allah dibandingkan dengan dosa, walau besar mana pun pada tanggapan manusia, tetap enteng berbanding pengampunan Allah tadi. Nampak tak? Itulah yang qasidah. Panjang suka qasidah yang dulu. Qul ya azim antal azim qad hammana hammul azim wa kullu hammin hammana ya apa? Wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya azim. Maksudnya apa? Wahai Allah yang agung, Engkaulah yang agung, telah tertimpa kepadaku satu dosa, kecelakaan, musibah, kegelinciran. Yang aku rasakan kegelinciran itu amat hebat, amat dahsyat. Tetapi bila aku membandingkan kegelinciranku ini dibandingkan dengan sifatmu yang azim itu, maka enteng kegelinciranku dibandingkan dengan keagunganmu. Tu ulang lagi. Ini bicara awal. Bicara awal ni kekal dalam memandang Allah sama ada pada jamal dan jalalnya. Jadi kalau untuk dapat ilmu, YouTube, komputer, buku, pendrive, apa lagi, hadis, semua boleh kita gunakan. Untuk amal, kot mana pun kena ada guru untuk mensahkan amal kita itu. Kalau untuk ahwal, kita perlu ada tali cahaya ataupun sumber cahaya. Dalam konteks ni kita sebut sebagai mursyid. Untuk ahwal kita perlu mursyid. Untuk ahwal. Untuk ilmu kita perlu beberapa orang lah untuk guide kita bidang akidah, macam mana faham dan amalnya. Untuk guide kita bidang fiqah, macam mana fahamnya dan amalnya. Untuk guide kita bidang tasawuf, macam mana fahamnya dan amalnya. Mungkin beberapa orang. Tapi kalau untuk ahwal, kita perlu kepada one ultimate source of light, of nur, of cahaya.
Kita perlu satu sumber yang ultimate, sumber cahaya yang ultimate, yang disebut sebagai guru, yang kita bertali dengan guru itu, yakni bertali dengan cahaya itu, yang diberi bidalan guru itu seumpama ayah pada rohani kita. Kerana tempat untuk kita memandang Allah pada rohani, maka ayah guru yang membimbing dan mendidik rohani kita sehingga besarnya itu memandang Allah, kita nisbahkan dia sebagai bidalannya ayahanda rohani. Itulah mursyid. Yang ayah ni boleh dua ke tiga? Seorang saja. Urufnya begitu. Adapun kalau ada mursyid-mursyid yang lain, dia ibarat ayah saudara. Kita mentakzimkan ayah saudara atas kasih kita kepada ayah kandung. Bahkan tidak sempurna kasih seorang anak kepada bapanya, melainkan setelah anak itu turut mentakzimkan kawan-kawan bapa itu. Dan kalau bapa kita dah meninggal, kita nak adab takzim pada bapa, kita ziarah kawan bapa kita kalau kita tahu. Itu kaedah dia. Kalau mak kita meninggal, kita takzim kita mak kita, kita ziarah adik-beradik mak. Kalau adik-beradik mak sudah tak ada, kawan-kawan mak. Itu kaedahnya. Maksudnya kalau kita ada guru mursyid yang banyak, seorang guru mursyid nisbah ayahanda rohani, seorang lain ayahanda rohani saudara. Nampak tak? Begitu saja. Dan kenapa kita kena menjaga adab juga kepada ayahanda rohani saudara ini, untuk menyempurnakan adab kita dengan ayahanda rohani kita itu. Itu ahwal. Dan bahagian ahwal ini yang paling jarang orang bicara, yang paling sepi daripada perbincangan kita. Yang mana sekarang ni kita nak upkan balik. Sekarang ini jangan hanya sekadar ilmu, tapi pergi kepada amal. Jangan hanya sekadar amal, tapi pergi kepada ahwal. Ahwal inilah yang dimaksudkan pada isyarat hadis Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Itu pada ahwal. Contoh ahwal mudah macam ni. Contoh ahwal, orang yang dah dapat ahwal, ya, dia bukan meremeh mempermudah-mudahkan dosa, tapi kalau dia berdosa, takkan putus asa dia untuk mengharapkan rahmat Allah. Itu ahwal. Faham ya? Dia bukannya mempermudahkan dosa, tapi kalau dia berdosa, dia takkan putus asa kepada rahmat Allah. Itu kalau aspek dosa. Dan aspek amal pula, dia memang pulun nak beramal, tetapi tetap dia tak rasa mulia dengan yang lain. Tetap dia kekal merasai kehinaan dan kefakirannya kepada Allah. Bahkan dia beramal itu pun tanda fakirnya kepada Allah. Kenapa awak amal banyak sangat ni? Tanda fakirku pada Allah. Bukan nak kumpul pahala, bukan nak tunjuk kita banyak ibadat, bukan nak bagi dahi hitam, bukan. Tapi nak katanya fakirku kepada Allah, aku beramal. Maka orang puji aku, orang admit aku ataupun tidak, tak ada hal. Yang penting ini fakirku pada Allah. Macam tu. Itu je. Okey. Itu dalam aspek kita. Dalam aspek yang lebih luas lagi, kalau kita datang masjid awal, kita parking jauh. Orang tanya, kenapa parking jauh ni? Supaya mungkin ada orang yang lebih memerlukan untuk parking lebih dekat. Itu ahwal. Contoh lagi ahwal, kita pergi ke tandas. Kalau tandas bersih, kita kata bagus tandas ni, tak ada masalah lah. Kalau tandas kotor, kita kutuk masjid tu. Masjid apa tandas kotor? Nampak? Tapi kita bersihkan tak? Tak bersihkan pun, tak ada ahwal. Kalau ada ahwal, datang tandas masjid, contohnya tandas tu kotor, kita basuh tandas tu. Tapi jangan lama sangat, nanti orang nak kotor hajat kat luar pula. Beragak-agak lah. Maknanya kalau nampak sampah, kita ambil. Kalau nampak kotornya sekolah ni, itu tak ada ahwal. Sebab kritik tapi tak ada tindakan. Kalau ada ahwal, kotornya sekolah ni, meh aku bersihkan, itu baik sikit. Kritik juga, tapi dia bersihkan, baik lagi. Okey, yang ketiga, lebih baik lagi, tak kritik pun, dalam hati je. Yang penting nampak sampah, dia ambil je. Yang baik lagi, tak kritik, dia ambil sampah tu, dia doakan, ya Allah, siapa yang buang sampah ni, janganlah dia bagi macam ni. Itu ahwal. Jadi yang awal-awal yang saya pesan, kalau nak doa tu jangan doa untuk kita saja, doa untuk semua orang. Itu sebenarnya apa dia tu? Ahwal. Tapi benda ni kena ada guru. Yang mana kita menjadikan guru itu asbab untuk kita bertali dengan sumber cahaya, iaitu nur. Sehingga dengan nur itu membuatkan rohani kita celik mata hati.
Maka pada ahwal ini bicaranya apa dia? Celik mata hati, tulis. What is the matter of the ahwal? The matter of the ahwal is celik mata hati. Jadi yang ultimate-nya ilmu ke? Bukan. Ilmu tu dah bawa kepada amal. Yang ultimate-nya amal ke? Bukan. Amal tu nak bawa kepada ahwal. Ada apa dengan ahwal? Jawapan dia, celik mata hati. Jadi akhirnya proses kita hidup, sementara hidup kat dunia ni, untuk dapat apa sebenarnya yang kita nak gain? What to gain in our life? Amboi, kecek orang putih. Sebab bapak saya semalam, pagi tadi dia pergi Australia, jadi saya kena kecek orang putih. Okay, apa yang kita nak dapatkan daripada hidup kita ni? Bonda dah ada hidup 60-an tahun, 50-an tahun. Ada tengah-tengah tempat tu, bonda tu datang, ada bongkok 3 dah, pakai tentu lagi datang. Dia apa yang bonda nak, apa yang ayah anda nak, apa yang abang-abang dan kakak-kakak, adik-adik nak sebenarnya hidup ni. Ini dah tangga-tangganya. Yang naknya apa dia? Sampai kepada ahwal. Ahwal tu apa dia? Celik mata hati. Jadi kita kena ingat, Allah Ta'ala kata, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang dekat dunia ini buta, yang ini buta mata hatinya, maka dekat akhirat dia akan dibangkitkan buta, maka dia akan lebih sesat di akhirat. Orang yang sesat di akhirat tidak akan jumpa destinasi akhirat. Semua bersepakat bahawa destinasi yang ingin dituju oleh semua manusia di akhirat adalah syurga. Bila Allah Ta'ala menjamin dia akan lebih sesat di akhirat, bermaksud Allah menjamin dia tidak akan masuk ke syurga. Tapi Allah Ta'ala bukan sifat Allah untuk terus zoom neraka, bukan. Allah Ta'ala akan bagi sindiran. Wa adallu sabila, dan dia akan lebih sesat jalan lagi. Maksudnya dekat dunia kau tak celik mata hati, dia dah sesat dah. Dekat akhirat dia akan lebih sesat daripada dekat dunia. Maksudnya sesat dekat dunia tak memandang Allah, dekat akhirat lebih-lebih lagi takkan memandang Allah. Jadi jangan ambil enteng dengan perihal mencelikkan mata hati. Okey, Allah Ta'ala kata siapa yang dekat dunia buta mata hati, dekat akhirat akan dibangkitkan buta, maka dia akan terlebih sesat jalannya, iaitu takkan bertemu dengan syurga, iaitu ke sanalah. Kenapa Allah Ta'ala tak izin masuk ke syurga? Sebab syurga sebenarnya adalah tempat untuk memandangnya. Ila rabbiha nazirah. Itu percakapan memperlihatkan tentang perihalan nafsu, perihalan ruh, jiwa. Dekat syurga, dekat akhirat nanti, yang keinginan semua jiwa adalah untuk memandang Allah. Jadi Allah bersengaja menjadikan dia buta. Pertama, dengan sebab dia buta, dia tak jumpa syurga, dah satu. Yang kedua, dengan sebab dia tak jumpa syurga, confirm dia tidak memandang Allah, kerana tempat memandang Allah namanya syurga. Tempat memandang Allah namanya syurga. Jadi maksudnya, kenapa kita dibangkitkan buta sehingga tidak memandang Allah, yang ini tak masuk ke syurga? Kerana dekat dunia kita buta mata hati. Kenapa kita kat dunia buta mata hati? Kita duduk asyik bincang ilmu je, majlis ilmu, bicara ilmu, diskusi ilmu, semua ilmu je, tak pergi kepada amal. Yang pergi pada amal pun bincang asyik nak beramal saja, tak pergi kepada nur, iaitu soal memandang Allah dengan mata hati. Maka kalau begitu keadaannya, kita diperkirakan orang yang tidak sudi memandang Allah. Kalau siapa yang tak sudi memandang Allah di dunia, Allah butakan mata hati di akhirat, confirm dia tidak memandang Allah di akhirat. Bermaksud confirm tidak masuk ke syurga. Jadi sekarang ini ilmu tu lepas fardu ain terus pergi pada amal. Amal itu selepas selesai yang wajib dan yang haram tu selesai, yang sunat untuk polish, terus pergi mencari ahwal, iaitu berguru dengan menjadi asbab limpahan nur, sehingga dalam hati kita benar memandang Allah pada pentadbirannya Ar-Rahman, pada teknikal pentadbirannya Jamal dan Jalal. Dah itu bendanya. Jadi saya bercadang majlis ilmu kita, majlis kita ni bukan pada bicara ilmu semata-mata, tapi amal. Bukan bicara amal semata-mata, tetapi juga ahwal. Maka dengan sebab itulah saya minta kepada Bonda Hajah Hindun, kepada Bonda Ustazah Harun Nisa, dan the team, and the gang, and the clique,
dan konco-konconya dan sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikut setianya. Untuk kalau ada mana-mana pengajian kita, ada mana jemaah semua, maknanya set up dulu bab adab, set up dulu bab niat, matlamat, tujuan, maknanya at least kita bicara. Gitulah seboleh mungkin lah. Maknanya kalau bonda-bonda yang dah ada ni pun nak ajak bonda kawan-kawan yang lain ke apa ke, tolong jadi menyampaikan apa yang kita sampaikan. Dia datang sini belajar akidah nak sangka baik kepada Allah, belajar fiqh nak banyak ibadah, belajar tasawuf untuk memandang mulia orang lain sehingga tak rasa mulia diri. Maka jaga adab. Itu je cakap. Nak ajak bapa, isteri ke, suami ke, siapa ke, kawan-kawan adik-beradik ke, cakap okay, ni pada ilmu ni kaedahnya begini, tujuannya begini, caranya begini. Dah. Akhirnya nak mencapai ahwal, celik mata hati. Itu je. Jadi kalau seorang bonda dan ayah anda dengan barakah umur, barakah amal, barakah ikhlas, dengan barakah anak-anak yang telah dijaga, dengan barakah susu yang telah disusukan ibu, anak-anaknya dan sebagainya itu, Allah izin seorang daripada kita ni untuk mencapai ahwal tadi ni, iaitu celik mata hatinya, maka kita yang lain boleh bersama-sama berpaut. Sebab itulah kita zikir ramai-ramai, doa ramai-ramai, munajat ramai-ramai, tanda keterpautan di antara kita. Kata salah seorang daripada ayah anda ni memang Allah pandang dia lantaran jujur, mulia, keturunannya, barakah dan sebagainya. Maka kita berzikir bersama-sama, memang Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan yang bersama-sama dengan mereka. Sama ada secara jasmani dalam majlis ini ataupun secara rohaniah yang kita hadirkan dalam kecintaan kita kepada mereka. Sebab rahmatan lil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmatan lil alamin merujuk kepada Nabi SAW, Ar-Rahman Ar-Rahim merujuk kepada sifat itu, sifat milik Allah. Itu ahwal macam tu. Di lantaran itu, siapa yang dah ada guru, kekal bertali dengan gurunya itu asbab untuk dia mendapat limpahan nur sehingga dia mencapai ahwal tadi. Ahwal ni tak ada cara lain melainkan dengan nur. Tak ada cara lain dah. Sesiapa yang tidak ada guru, maka kita sama-sama, maknanya tumpang berteduh di bawah sanad yang kita bawa daripada guru-guru kita ini, maknanya untuk sama-sama yang penting dapat nur. Sehinggalah Allah mendorong kita bertemu dengan guru yang mana, dengan pembimbing yang mana, musyrik yang mana, yang penting nur. Sebab jangan berlengah-lengah lagi untuk memandang Allah. Jangan berlengah-lengah lagi untuk membiarkan mata hati kita buta. Okey, mati itu bila? Anytime kan? Seolahnya mati itu kini ya. Innama yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Maknanya sesungguhnya kamu tetap akan menghadapi mati walaupun kamu ini dibentengi oleh tembok-tembok yang tebal. Jadi bila mati ni anytime, bermaksud kita ada masa lagi tak? Oh, nanti dululah pakai smart mata rohani. Faham ya? Mati anytime. Maknanya kena at the present time segera memakai nur itu. Kena segera bertali, dan sekali bertali jangan lepas. Itulah wa'tasimu bihablillah tu. Pegang betul dengan tali Allah, ya, tali nur. Begitu. Okey, itulah perkara. Jadi sekarang ni ayah anda, bonda, semua jemaah yang hadir dah faham, dan semua yang mendengar dah faham. Itu yang patut kita dapat dalam hidup. Adapun yang lain, kalau bekerja berjaya, kalau berniaga kaya, kalau macam panjang umur, sihat, sakit dan sebagainya, itu rencam-rencam untuk kita melatih memandang jamal dan jalal. Kalau tak ada benda tu, di mana kita nak pandang jamal Allah? Di mana kita nak pandang jalal Allah kalau tidak ada rencam kehidupan tu? Kita panggil apa? Rencam ke rencah? Ke kancah? Tak kisahlah rempah ke tak kisahlah, maknanya yang penting kehidupan itu. Itu benda. Jadi kita fahamlah, oh, Allah Ta'ala buat aku jadi begini, aku begini-begini, aku begini. Rupa-rupanya untuk aku memandang jamal dan jalalnya. Tapi kalau tak sampai ke peringkat ahwal pengajian kita, macam mana kita nak benar-benar merasai nikmat berallah? Itu bendanya. Okey ya? Alright. Jadi oleh kerana pada ahwal ini pentingnya guru, maka kita kena mencari guru yang benar. Seperti yang saya janji tadi, macam mana indikator guru yang benar? Ini indikator yang paling minimum. Mudah-mudahan tanpa kita bersangka buruk pada guru itu, sentiasa kita mendoakan kebaikan pada guru tersebut. Kalaupun kelihatan guru itu tergelincir, kita doakan dia kembali ke pangkal jalan, dan tanpa kita meremehkan mana-mana guru yang lain setelah kita ada guru yang seorang itu. Iaitu, ni indikatornya,
asal saja dengan asbab pengajian bersama guru itu, kita merasai perubahan kejiwaan kita ini daripada buruk kepada yang lebih baik, tanpa kita berasa diri kita baik. Itu saya ulang balik, ini kaedah ni yang saya garap daripada apa yang saya faham daripada bimbingan kita dengan guru-guru kita lah, di bawah mana yang utamanya Walid. Seorang guru ataupun ustazah apa, tak kisahlah, sama ada panggilannya Pak Su, Pak Tam, Pak Teh terpulang, sama ada panggilannya apa ya, kiai, ustaz, syekh, tok ku, tuan terpulang, itu panggilan itu tak ada masalah tu, itu uruf saja. Tapi yang penting individu yang mana kita menghadiri majlisnya memberi kesan apa pada kita? Memberi kesan perubahan kerohanian dan kejiwaan kita ini, sudut pandang dalaman kita ini, bukannya sudut luaran ya. Bukannya daripada pakai jeans apa semua tukar jadi jubah apa semua, bukan. Bukannya daripada tak berjanggut berjanggut, bukan. Bukan daripada togel kepala jadi serban. Apa serban ni? Aku berubah sebab aku dah belajar ilmu agama, bukan. Pakaian kita asal itu aurat, pakailah kat mana pun. Cuma tinggal lagi majlis tu kalau kat masjid, ikutlah uruf adab kat masjid macam mana pakaiannya, itu saja. Saya kalau kat luar masjid dia datang pakai t-shirt ke, pakai jeans ke apa, sekali tutup aurat, pakai seluar baggy tu ke, seluar Hawaii yang bawah lutut tu pun tak ada hal saya. Tapi kalau dekat masjid, tak boleh lah, sebab dah ada adab dengan masjid. Apa ya? Jadi kan guru ni bukannya perubahan luaran yang kita nak, bukannya penampilan zahir. Guru ni yang kita nak menjadi penyebab berubah sudut pandang dalaman kita ini, berubah daripada yang mazmumah, yang tercela, kepada yang terpuji, tanpa kita berasa kita baik. Dulu kita rasa kita kedekut, lepas tu kita berguru dengan seseorang dan kita rasa mudah untuk kita berderma. Pada masa yang sama kita merasai kita berderma, tak lagi. Kita dah berderma, pada masa kita rasa tak ada apa-apa pun. Dulu kita baran, sekarang ni kita boleh tahan, sabar. Dalam keadaan kita kata kita tak mengaku kita penyabar, tetapi kita menampak apa dia? Nyata sifat as-sabur Allah pada diri kita. Itu kan Asmaul Husna yang kita baca tadi kan, last sekali sifat Allah apa dia? As-sabur kan. Last sekali, maknanya dulu kita lebaran, sikit-sikit tangan naik, sikit-sikit tangan naik, mulut tu macam tu je. Sekarang ni apa-apa hal pun tak nafas dulu, tenang dulu. Dan waktu tu dia tak merasai dia yang sabar. Yang dia rasa apa dia? Oh, aku sudah dikawal oleh sifat as-sabur Allah sehingga aku bersabar. Itu tanda guru yang benar. Sebab apa? Telah mendatangkan ahwal pada dirinya. Itu. Kalau nak bonus, guru tu dapat datangkan sanadnya dari mana, secara documented, itu bonus. Sanad saya begini, ni guru saya begini, gambar saya dengan guru saya begini, itu bonus saja. Ataupun itu bonus, ataupun maknanya guru tu dapat sebutkan sanad saya daripada siapa, walaupun tak ada dokumen kan, physical documented kan, dokumen yang physical tu, maknanya tak ada masalah, itu bonus. Yang kita nak bukan pembuktian sanad itu sama ada fizikal ataupun secara mulut, begitu bukan. Yang penting mana-mana orang yang boleh membawa kata ahwal. Ahwal itu bersifat gabungan iman, Islam, ihsan tu. Gabungan pada akidah kita nak apa, pada fiqh nak apa, pada tasawuf kita nak apa. Pada akidah sangka baik kepada Allah. Pada masa yang sama ibadah kita memperbanyakkan ibadat amal. Lepas tu pada tasawuf tak ada rasa mulia diri, gabung terangkum secara holistik begitu, yang mana kita dapat benda tu melalui seorang guru ini. Cukuplah pada menyatakan guru itu benar. Jadi kat situ kita tak ada judging dia, kita tak ada labeling dia, tapi kita kekal bersangka baik kepadanya. Dan kalau kita belajar dengan mana-mana orang tak merasai benda tu, terus kita doakan kebaikan untuknya, supaya kebaikan itu sampai pula kepada kita. Bukan kita doa, belajar dengan ustaz sekian-sekian ni tak ada rasa apa, tak payah belajar lah, tak ada ahwal. Baru sembang bab ilmu ahwal dah belagak dengan ahwal. Itu jadi langsung tak ada apa. Nampak ya? Kenapa belajar dengan ustaz ni? Awak jangan belajar dengan ustaz ni lah, tak ada ahwal, tak ada apa-apa perubahan. Saya dah ikut dah 5 tahun, tak ada ahwal pun. Karut je ni. Maknanya kita salah. Soal guru tu benar ke salah, biar Allah Ta'ala punya hal. Tapi tindakan kita tetap salah. Sebab apa? Merasai lebih mulia daripada guru tadi. Sepatutnya kita, kalau apa-apa pun kita tak apalah,
kita doakan kebaikan kepadanya sehingga dia menjadi asbab kebaikan kepada kita. Mana pun dia title guru. Nampak tak? Itu lebih harmoni keadaan dia. Itu bendanya. Seni. Nak tahu guru tu benar atau tidak. Dan saya pun tak tahu sama ada setiap kali kita punya kuliah, kita berzikir dan sebagainya, kadang-kadang kita pergi umrah, macam bulan 12 ni kita nak pergi umrah. Saya pun tak tahu ada atau tidak bahagian nur itu pada semua jemaah ayahanda bonda yang ikut pengajian kita. Saya pun tak tahu. Bahkan kalau tidak ada dapat bahagian itu, itulah dosa bagi saya yang perlu saya istighfarkan. Selesai, cut and clear. Matlamat ni adalah seperti mana saya merasai ada perubahan-perubahan yang baik atas bimbingan guru saya. Maka ta'zim kepada guru saya itu, saya memanjangkannya kepada semua jemaah yang berhajat. Okey, sebab atas niat ta'zim pada guru saya tadi, maka saya buat kaedah seperti mana saya dapat, itulah saya memberi. Dan terutama pula bila dah dapat amanah begitu, maka saya laksanakan. Bermakna kalau ada jemaah yang tidak merasai bahagian nur itu dengan asbab saya, itu adalah dosa saya yang perlu saya istighfarkan. Mungkin kekotoran hati saya, terputus rabitah saya dengan guru, terasa hebat dengan zikir, terasa bangga ada guru dan sebagainya, yang datang-datang menerjah sehingga ada jemaah yang tak dapat bahagiannya. Itu bahkan saya istighfar. Ada pun membiarkan jemaah menjaga adab dengan saya, itu saya kena kekal bahawa ini semua dia beradab dengan ilmu Allah yang dia nampak. Ini latihannya untuk beradab dengan Allah, tapi melalui saya kena jaga supaya saya tak berasa bangga. Tiba-tiba rasa macam bangga pula, istighfar lagi kat situ. Yang mudah nak jaga dia rasa bangga. Itu bahagian kita tu. Tetapi pada masa yang sama itu khauf, itu takut, khawatir. Pada masa yang sama rojak kita dengan Allah, ya Allah, kau mana pun takkanlah tak ada. Dah mula dengan selawat Nabi, dah bicara tentang Rasulullah SAW, dah baca Dalalul Khairat, dah Al-Fatihah kepada semua sanad, Al-Fatihah kepada semua salafus soleh, para ahli baik semua, ya Allah, takkan tak ada, walaupun sedikit. Dengan ar-Rahim-Ar-Rahimmu, dengan rahmat alamin, takkan tak ada. Harap lagi kita ke Allah. Habis. Itu je. Jadi kalau rasa terdapat, ada dah. Dan kalau ada pula, ya Allah, kalau ada bahagian jemaah aku ni dapat daripada aku ni, aku nak tumpang sama dengan mereka, janganlah lupa aku balik. Itu je, tak ada apa pun. Kalau dah dapat, kita minta, ya Allah, jadi asbab baik untuk kita juga. Lepas tu kalau dapat, kita jangan untuk kita seorang, untuk guru kita juga. Kalau tak ada guru, tak ada aku macam ni. Nampak tak? Kalau tak dapat, itu kelemahanku, dosaku, hijab diriku, aku bertaubat padamu. Ini dimensi yang cuba saya bawa, yang saya kongsikan ni agak personal ni. Agak personal. Kalau kuliah maghrib yang on and off tu, memang saya tak bawa benda ni. Ini sebab kuliah ni, kuliah yang orang betul-betul nak mengaji datang. Orang yang betul-betul nak tidur, dia tidur lah. Orang yang betul-betul nak shopping, dia shopping lah. Tapi yang datang ni orang betul-betul tak ngaji datang. Kalau kuliah maghrib, tak semua nak belajar. Minta maaf cakap lah, tak semua nak belajar, nak mengintai-intai, ada tunggu-tunggu, ada sembang-sembang, ada. Jadi saya takkan keluar benda ni. Tapi orang yang datang ni maknanya betul-betul nak ngaji. Maka saya anggap sebagai family. Sehingga maknanya family pada kerohanian. Bila mana kita sama-sama bersetuju untuk mendapat limpahan nur Esa. Cuma dia tak jalikan pada banyak wajah. Okey, itu bahagian guru. Itu bahagian indikator guru. Jadi tolong, sebenarnya kalau ayahanda bonda, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik jemaah yang dengar, jangan lagi judging mana-mana guru, bahkan bersegera mendoakan kebaikan padanya, bersegera berdoa agar dia menjadi kebaikan kepada semua umat Nabi SAW. Itu terus. Dan terus bersegera bersangka baik kepadanya, dia asbab untuk aku mendapat limpahan nur agar bertambah ahwal-ahwal yang baik untuk diriku. Habis. Itu bab guru. Dan yang ketiga yang saya janjikan adalah peringkat-peringkat tauhid. Ini saya bagi dia punya promo saja. Peringkat-peringkat tauhid. Saya dah mungkin janji.
Dah 45 sikit je. Ini saya tak syarahkan banyak. 3 peringkat tauhid yang perlu kita pelajari. In order to achieve the ahwal, we need to go through 3 stages of tauhid education. The first one is oh no, I cannot speak Malay anymore. Let me drink first. Okay, cakap Melayu dah. Jadi stage yang pertama adalah disebut sebagai tauhid i'tiqadiyah. Tauhid i'tiqadiyah. Daripada akidah jadi i'tiqad. I'tiqad pegangan. Jadi tauhid i'tiqadiyah ni adalah untuk sempurna, untuk sah, apa dia? Untuk sah ibadah. Kalau tak ada tauhid i'tiqadiyah, solat kita tak sah. Tauhid i'tiqadiyah. Untuk syarat bukan syarat sah, sorry. Untuk syarat diterima ibadah, syarat makbul ibadah. Sorry. Kalau syarat kalau untuk mencapai sah ibadah itu pada rukun dan syarat. Rukun solat dan syarat wajib solat. Maka sempurna rukun dan syarat itu sah ibadat. Itu pada fiqh. Untuk sah ibadat ilmunya fiqh, iaitu sempurna rukun dan syarat. Tapi kita perlu satu lagi, iaitu perlu makbul. Untuk mendapat makbul ibadah, kita perlu kepada tauhid, dan serendah-rendahnya adalah tauhid i'tiqadiyah, yang mana bicaranya berkenaan dengan sifat Allah, sifat Nabi dan perkara gaib yang lain. Sifat Allah, sifat Nabi dan perkara ghaibiyat dipanggil ilahiyah, nubuwah dan ilahiyat, dan ghaibiyat ataupun sam'iyat. Itu tauhid i'tiqadiyah. Jadi pada tauhid i'tiqadiyah ni elemen yang utama masih lagi akal, bicara akal, pendalilan dan sebagainya itu. Tapi itu masih peringkat tadika. Siapa yang dah mahir sampai ke penghujung perbahasan sifat 20 pun, tapi kalau dia tak berganjak daripada ruang itu, dia masih lagi tadika. Tapi tadika yang dah expert lah, ni bidalan saja. Maka jangan berbangga-bangga dah mulim, dah faham, dah lumat sifat 20 selagi dia tak berpindah kepada step yang seterusnya, sebab dia masih di peringkat tadika. Cuma dia paling senior di situ, tapi tadika. Bidalannya macam tu ya. Walaupun dia dah bincang pasal ta'aluk itu, ta'aluk ini, perbahasan itu, perbahasan ini, persoalan dan soal jawab, argumentasi dan penghuraian dan sebagainya, semua lumat. Tapi kalau tak berganjak kepada tauhid yang seterusnya, dia tetap pada takuk yang saya bagi bidalan tadika, rendah sangat. Sedangkan nak pindah kepada yang kedua ni, tak mesti dia lumat bicara tentang yang pertama. Yang kedua dipanggil tauhid syuhudiyah. Tauhid syuhudiyah. Tauhid syuhudiyah ni baru masuk sekolah. Tauhid syuhudiyah ni baru masuk sekolah. Ada sekolah rendah dan ada sekolah menengah. Jadi jangan kita lama-lama. Kalau syarat nak masuk sekolah ada UPSR 4A sekali ambil, jangan kita masuk sekolah tu kita ambil UPSR sampai 5 kali, subjek sampai 15. Sedangkan nak syarat nak masuk sekolah menengah tu UPSR sekali ambil 4A. Buat apa kita nak belajar sampai 5-6A, sedangkan syarat nak masuk 4A je. Ada tak orang pergi yang puluh UPSR, saya dapat full A, tapi kenapa tak masuk sekolah menengah? Saya nak ambil lagi lah UPSR ni, rasa lebih bermakna. Ada macam tu, bodoh. Sebab UPSR tu hanya pintu untuk dapat sekolah yang baik untuk sekolah menengah, betul tak? Itu jadi maknanya tauhid i'tiqadiyah ni hanya pintu untuk masuk ke syuhudiyah. Berlama-lamaan pada bicara tauhid i'tiqadiyah, satu kebodohan, satu ketidakcerdikan, satu tipu daya. Tu. Jadi tak nak lama-lama bincang ni. Yang terkandung dalam kitab ni masih lagi elemen tauhid i'tiqadiyah. Cumanya kita akan sekarang ni kita akan bicarakan kitab ini terus pergi sampai syuhudiyah. Okey, apa dia kalau tauhid i'tiqadiyah untuk makbul ibadah, maka tauhid syuhudiyah ni matlamat dia apa? Tauhid syuhudiyah ni matlamatnya adalah untuk apa dia? Sempurna kehambaan. Jadi yang Allah Ta'ala nak pada kita ni sah ibadah ke? Tak. Allah Ta'ala nak pada kita sah ibadah dan makbul. Tanya lagi, yang Allah Ta'ala nak pada kita ni sah ibadah dan makbul saja ke? Jawapannya tak.
Yang Allah nak apa dia? Sah ibadah, ilmu fiqah, makbul ibadah, tauhid i'tiqadiyah, dan sempurna kehambaan, tauhid syuhudiyah. Paling minimum kena sempurna kehambaan, baru dikatakan orang yang beriman. Kalau tak sampai sempurna kehambaan, paling-paling pun dia boleh pergi munafik. Minta maaf, ini munafik dalam peringkat perbahasan yang halus ya. Bicara tentang munafik ni pun ada pelbagai kategori dan peringkat, ada pelbagai latar belakang. Tapi dalam konteks kita sekarang ni, istilahnya begitulah. Siapa yang ibadahnya sah, sempurna fiqah, makbul, faham tauhid i'tiqadiyah, tetapi tak sampai kepada syuhudiyah, paling-paling pergi pun munafik fasik je. Sebab apa? Dia berdosa kerana dia tidak memandang Allah. Bahkan dosa tidak memandang Allah tu lebih bahaya lagi. Apakah maksud tauhid syuhudiyah? Adalah memandang esa Allah. Memandang esa Allah, ataupun memandang hak Allah yang esa. Itu tauhid syuhudiyah. Jadi kalau tidak memandang hak Allah, dan hak Allah itu juga adalah esa, bermaksud kita dosa, dengan dosa syirik lagi. Setelah akhirnya paling-paling kita boleh pergi pun, kalau macam mana sempurna pun sah ibadah kita, walau macam mana sempurna ke ilmu tauhid i'tiqadiyah dan makbul kita tu, tapi tetap tak ke mana-mana. Sebab apa? Sebab masih dalam syirik, kerana tidak memandang Allah. Syirik yang sembunyi itu. Sebab itulah ada bidalan wujuduka zambun laka tu. Wujudmu adalah dosa bagimu. Yakni merasai dirimu wujud adalah dosamu dengan Allah. Okey, itu tauhid syuhudiyah. Tauhid syuhudiyah, tauhid syuhudiyah, iaitu adalah memandang hak Allah yang esa. Jadi bila kita beribadah, aku beribadah ni dengan kudrat Allah. Kudrat ni hak Allah, iradat hak Allah, kudrat ilmu sama basar kalam, semuanya hak Allah. Segala yang bergerak semuanya hak Allah. Segala yang aku pandang, yang dipandang, terpandang, semuanya hak Allah. Allah belaka yang berhak, dan aku memandang itu hak Allah. Itu syuhudiyah. Dan dapat syuhudiyah ni baru sempurna pengabdian. Yang Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk apa? Untuk liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya paling minimum kena sampai peringkat tauhid syuhudiyah. Dan tauhid syuhudiyah ini adalah permulaan. Tauhid syuhudiyah ini adalah kemuncak daripada ahwal. Faham? Bukan permulaan, kemuncak dari ahwal. Jadi kalau kata ahwal pun tak mula lagi, nak dapat syuhudiyah tu jauh lagi. Permulaan ahwal adalah pada bicara dulu. Bicara. Kemudian disusuli dengan latihan. Dalam latihan tu ada keterpaksaan dan ada pujukan. Ada paksa pujuk sampai menjadi kebiasaan. Sampailah ahwal sampai ke peringkat apa dia? Benar-benar memandang syuhud. Benar-benar syuhud kepada Allah. Jadi kemuncak pelajaran ahwal adalah permulaan pelajaran syuhudiyah. Kurang lebih begitulah saya nak mengkategorikan. Jadi pada orang yang syuhudiyah ini, nafsunya paling minimum mutmainnah, tenang. Dan orang yang nafsunya tenang ini, Allah akan persilakan ke syurga untuk memandangnya di akhirat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah tu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sempurna pengabdian. Kenapa sempurna pengabdian? Kerana sempurna adab dengan Allah. Jadi pengabdian kepada Allah adalah perihal beradab dengan Allah. Supaya pengabdian itu adalah soal beradab dengan Allah. Beradab dengan Allah adalah soal beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beradab dengan Nabi itu pula adalah soal beradab dengan sanad. Dan beradab dengan sanad adalah soal beradab dengan guru. Ada kaitan tak apa yang saya cakap ini berawal sampai habis? Semuanya dalam satu ketumbukan yang padu, jitu. Jadi kalau kita beradab dengan guru, sebenarnya adalah soal untuk kita beradab dengan sanad. Mula pada awal, kalau kita beradab dalam majlis ilmu,
ia adalah soal untuk kita beradab dengan guru. Beradab dengan guru adalah untuk kita beradab dengan sanad guru itu. Beradab dengan sanad perguruan itu, satu-satu tangga guru pada guru adalah soal kita beradab dengan siapa? Dengan Nabi. Dan beradab dengan Nabi itu adalah soal untuk kita beradab dengan Allah. Beradab dengan Allah adalah apabila apa dia? Kita memandang semuanya adalah hak Allah. Pada anak kita, pada menantu kita, pada rumah kita, pada kerjaya kita, pada perniagaan kita, pada segala-galanya, semua itu adalah hak Allah. Itu soal adab. Bila begitu keadaannya, baru kita sempurna kehambaan. Bila begitu keadaannya, itu dah dimasukkan sebagai tauhid syuhudiyah. Ini baru menjelaskan ya, tapi proses melalui itu lama tu. Saya nak terangkannya setengah jam dah boleh habis dah nak terangkan tu, tapi proses tu lama. Dan proses tu mesti ada orang kata di bawah dagu guru, ada setengah orang kata di bawah ketiak guru, ada orang kata bertali dengan guru. Ikutlah istilah mana yang nak. Kalau manja sikit bawah ketiak, kalau yang lebih akademik di bawah dagu, di bawah dagu. Maksudnya ada huraian tu di bawah dagu. Kalau nak yang biasa-biasa, berguru, bertali dengan guru. Sebab itulah maknanya sesiapa yang tidak ada guru dalam dimensi untuk membawa kita kepada beradab dengan Allah ini, segera cari. Siapa yang dah ada, endorse dengan guru yang sedia ada. Adapun kita datang ke kuliah ini berkongsi-kongsi barakah, bertukar-tukar, saling pantul-memantul nur daripada sumber kita masing-masing. Siapa yang tak ada guru, segera cari. Tak jumpa lagi guru, bernaung di sini. Kita offer shelter. This is your spiritual shelter. In order to you to be safe spiritually. Understand me? Thank you. Shelter. Pusat sehenti pelindungan. Sementara Allah nak pandu kita, nak takbir kita, kalau jumpa guru-guru yang lebih sesuai dengan latar belakang kita, dengan pekerjaan kita, uruf dan adat kebiasaan kita, maka itu tangga-tangganya. As long as kita bertali dengan nur itu, should be okay. No matter who you are and no matter who is your guru, as long as all of us dalam nur itu, should be okay. Itu saja. Dia faham ya? Itulah. Okay. Jadi lepas habis tauhid syuhudiyah, maka ada tauhid yang ketiga. Dan tauhid yang ketiga ini adalah untuk mencapai sempurna ma'rifah. Sempurna ma'rifah. Yang dipanggil sebagai tauhid wujudiyah. Tauhid wujudiyah. Dan tauhid wujudiyah ini adalah untuk apa dia? Untuk sempurna makrifah. Iaitu apabila apa dia? Apabila dia tidak memandang yang wujud, melainkan hanya Allah yang wujud. Itulah bila kita alungkan tadi, wujudku cinta Allah, wujudku dari Allah, wujudku hamba Allah. Itu semua adalah untuk mencapai ke arah tauhid wujudiyah. Dan takkan sampai kita kepada tauhid wujudiyah melainkan melalui tangga tauhid syuhudiyah. Takkan sampai kita kepada tangga syuhudiyah melainkan tangga tauhid i'tiqadiyah. Dan takkan sampai kita kepada perkara itu kalau kita tak mencapai ahwal. Takkan sampai ahwal kalau tak mencapai amal. Takkan sampai amal kalau tak mulakan dengan tak ada majlis ilmu. Takkan ada manfaat majlis ilmu kalau tak bermula dengan apa dia ni, kecil ni apa dia? Cepatlah. Adab. Jadi kalau nak datang majlis ilmu, jangan fikir gurunya dulu, jangan fikir tajuknya dulu, fikir adabnya dulu. Jadi kalau guru-guru dah masyhur Datuk Suhur ni, contohnya Syekh Nuruddin Hafizahullah, adabnya bagaimana? Tapi kalau adab dulu dengan adab sekarang dah banyak berbeza tu, dah ada evolusi lah, perubahan lah. Tapi kalau time saya berguru, antara guru yang saya merasai adabnya memang dahsyat, Syekh Nuruddin. Itu pun daurah je tu, ambil kat pondok derang tu, ambil daurah baca kitab apa dah Bantih. Waktu tu memang, nak kencing takut macam nak kencing.
Dia murid-murid kanan dia bagi apa? Bagi apa? Taklimat tentang adab. Kita rasa macam dah macam tu lah. Dia datang kita kaku. Dah tu adab dia nak, tak apa. Sebab itulah kok mana pun kena bermula dengan adab, dan adab itulah yang perlu kita terapkan daripada awal di rumah kita kepada anak-anak, supaya anak itu bila datang majlis ilmu dia jaga adab, maka baru dia dapat ilmu. Dapat adab dulu, lepas tu baru dapat ilmu. Dan adab tu kena mula dengan siapa? Nabi. Sebab adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi kata Allah memperadabkan aku dan akulah paling indah adabnya. Jadi untuk connectkan apa kita dan keluarga kita dan sebagainya untuk dengan adab, kita kena connectkan dia dengan Nabi dulu. Dengan cara berselawat ke, qasidah ke, maulid ke, lepas tu dengan cara pergi majlis-majlis cinta Rasul ke, pergi majlis-majlis burdah ke, majlis zikir ke, tu bagi tag dengan Nabi dulu. Macam anak saya tu, hari ni anak saya tak datang, boleh saya cerita. Yang Amir Irsyad tu memang saya syaratkan dia kena habis baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan lepas tu saya ingat, ya Allah, tidak ada siapa yang boleh jaga adab anakku ini melainkan Nabi-Mu, dan aku tak tahu sama ada aku ini maknanya cukup atau tidak menjadi asbab untuk dia merasai bernabi. Maka aku top up lagi dia baca tentang Nabi-Mu, kitab Syama'il Muhammadiyah. Memang saya syarahkan. Saya takkan tanya dia homework dia macam mana, dah habis ke belum, itu Kak Yang tanya. Itu Umi dia tanya. Homework dia, kerja rumah dia, itu Umi dia tanya. Yang saya tanya, Syama'il hari ni baca belum? Itu hilang, baca sampai hilang, beli baru. Dan subhanallah, memang berubah. Subhanallah. Lain kali memang betul guru kita sebut, biarkan Nabi menyelia umatnya. Kalau awak memandang anak awak tu umat Nabi, biarkan Nabi. Awak hanya menghubungkan dia dengan Nabi SAW. On and off kita buat majlis zikir sebagainya. Kadang-kadang Kak Yang upload dalam Facebook. Upload dalam Facebook itu bukannya untuk tunjuk-tunjuk kita nak tunjuk kita berbangga dengan Nabi. Nak tunjuk dalam hidup kita ni kita hanya bermakna dengan Nabi. Bukan nak tunjuk kita ni berzikir sama-sama, tak. Nak tunjuk ke Nabi. Dan untuk meriak dengan Nabi wajib. Untuk menunjuk-nunjuk bahawa kita ni ada Nabi wajib. Kalau tidak, tak sempurna takzim kita pada Nabi SAW. Ini nak selawat sembunyi-sembunyi, tutup-tutup. Sebab apa? Tak nak riak, silap. Apa saja kaitan dengan Nabi kena besar, kena berlarak maulid. Tala'al badru alaina. Berlarak, orang kata nak apa nak berlarak dengan Nabi ni? Nabi kita bangga berlarak. Bila Thomas menang berlarak satu Malaysia, tak ada hal. Nak berlarak dengan sebab Nabi SAW, macam-macam nak cakap. Apa punya orang? Marah ni. Marah lagi. Jalan macam tu ya. Alright. Jadi bermula dengan Nabi dapat adab, dengan adab dapat ilmu, dengan ilmu dapat amal, dengan amal dapat ahwal, dengan ahwal dapat i'tiqadiyah, dengan i'tiqadiyah dapat syuhudiyah, dengan syuhudiyah dapat wujudiyah. Di situ baru sempurna makrifah. Dan ulama bercakap, kalaupun tidak hadis Nabi, ulama cakap awaluddin ma'rifatullah. Awal mula agama adalah mengenal Allah. Jadi kalau tak sampai mengenal Allah, dah mula agama belum? Faham tak faham ni? Awaluddin, awal-awal agama ma'rifatullah. Jadi kalau tak sampai ma'rifatullah ni, dah mula beragama belum ni? Belum lagi. Sebab awal agama ma'rifatullah dulu. Jadi bila dah dapat sampai ma'rifatullah ni, okey, baru endorse you are in line, connected in our orbit, rahmatan lil alamin. Baru mula. Macam nak sibuk lagi pergi majlis-majlis fiqh, nak sibuk lagi baca fiqh manhaji ke, baca apa fiqh majmu' kitab al-majmu' ke, sibuk lagi kat situ. Saya tak kata itu tak ada manfaat dia. Huraiannya panjang. Tapi kalau kita datang majlis itu sebagai kaedah untuk kita bersuhbah dengan guru kita, itu tak apa. Soalnya bukannya information tu, soalnya macam mana kita berhubungan dengan guru dan dapatkan majlis ilmu punya barakah dan sebagainya. Itu soalnya panjang. Don't get me wrong. Bukan saya meremehkan majlis-majlis ilmu yang lain, tapi dalam konteks yang kita nak fahamkan sini ni, sampai ma'rifatullah ni dulu. Saya kesian tengok
bonda-bonda dihidangkan dengan fake kenegaraan. Ada bonda nak mentadbir Malaysia, nak jadi calon ke? Bonda dihidangkan dengan maknanya fake aulawiyat. Benda tu betul bagus, tetapi dah sempurna belum perjalanan tentang memandang Allah ni? Kalau dah sempurna memandang Allah, nanti kalau terdorong kita bahagian itu, kita terdoronglah kat situ. Kita kena mula yang prioriti dulu. Tidak ada prioriti yang lebih penting berbanding untuk mencapai apa dia? Ma'rifatullah ni. Jadi kalau buat majlis baca Quran, bukan masuk dalam elemen amal, tapi majlis baca Quran masuk dalam elemen tu wujudiah terus. Ya Allah, aku rancang program khatam Quran untuk aku mencapai tauhid wujudiah kepada diriku dan semua jemaah yang menyertainya. Di atas fahamnya aku dapat sekian, maka buatlah majlis baca Quran. Tak apa. Tapi ya Allah, ini adalah majlis khatam Quran kerana kami ni memang suka khatam Quran. Kerana memang banyak pahala dan banyak fadilatnya pada berkhatam Quran ini. Dan ini juga untuk memenuhi aktiviti grup kami, untuk kami laporkan di hujung tahun nanti. Nanti boleh dapatlah maknanya berkekalan dengan aktiviti-aktiviti dan sebagainya. Itu rendah sangat. Faham ya? Ya Allah, kami buat jamuan, kami panggil orang makan atas nama jamaah Aidilfitri, Aidiladha dan sebagainya. Semuanya adalah untuk asbab nur, sehingga semua yang hadir dan terlibat mencapai tauhid wujudiah. Teruslah buat jamuan. Nampak tak? Dia bukan pada form, bukan pada kaedah dan teknikal, tapi dia pada matlamat. Ya Allah, kami dah buat solat tasbih sebab dah lama tak solat tasbih. Jangan macam tu. Sebab memang kami biasa buat solat tasbih. Bukan. Tukar. Apa saja perancangan yang kita nak buat, semuanya untuk mendapat apa dia? Asbab mendapat limpahan nur, sehingga mencapai tauhid wujudi, iaitu memandang segala yang wujud adalah wujud Allah. Memandang segala yang wujud adalah kenyataan wujud Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita faham di atas apa yang kita kongsikan. Allah Ta'ala anugerahkan kepada semua guru yang memberikan kita faham ini dengan sebaik-baik ganjaran. Dan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjaga adabiah kita dengan guru dan rantaian sanad, sehingga kita beradab dengan Nabi SAW dan memanjangkan pula kita ini kepada beradab dengan Allah, sehingga sempurna pengabdian kita kepada Allah. Semoga Allah menjadikan diri kita ini asbab nur untuk semua ahli keluarga kita yang lain. Allah Ta'ala jadikan masjid ini, ibu masjid negeri Selangor ini, sebagai asbab nur untuk melimpah kepada semua masjid yang ada dalam negeri ini. Dan Allah Ta'ala menjadikan kesultanan kita yang menaungi masjid ini, yang memberi perbelanjaan terhadap masjid ini, baginda menjadi asbab nur kepada seluruh rakyat jelata di Selangor ini. Allah menjadikan imam-imamnya, bilal-bilalnya, pentadbiran masjidnya, semuanya sebagai asbab nur kepada semua jemaah masjid ini. Dan semua yang ziarah masjid ini dari kalangan pelbagai bangsa dan golongan, pelbagai agama, walaupun mereka berziarah di atas nama pelancongan, tetap kita doa agar bertapaknya mereka di masjid ini telah cukup menjadi asbab untuk bertapaknya nur dalam jiwa mereka. Cuma masa saja yang menentukan. Allah lindungi masjid ini daripada segala kegelapan, kerana telah datang benar cahayanya. Aku ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang cahaya ke masjid ini, maka akan hapuslah kegelapan. Maka sebenarnya kegelapan itu pasti akan terhapus. Allah Ta'ala cahayakan hati kita, rohani kita dengan limpahan nur baginda Nabi SAW melalui sanad yang kita dapat daripada guru kita masing-masing. Dan Allah Ta'ala pertautkan lagi rabitah hubungan kita dengan guru kita, sehingga benar kita dalam fakir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk hidup kita di dunia ini, bukan untuk mencapai senang, bukan untuk mengelakkan susah, tapi Allah Ta'ala bagi kita kemudahan dalam sebarang serba-serbi hidup kita di dunia ini, untuk kita memandang di antara wajah jamal dan jalalnya. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. Allah himpunkan kita bersama Nabi SAW. Mudah-mudahan Nabi gembira dengan gerakan
untuk menyebarkan nur kepada semua umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat yang ke-14 tu, selawat tahiyat tasawuf. Sallallahu ala nabi ya nabi. Sallallahu ala rasul. Sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdalur rasul. Sayyidina Umar, Uthman, Ali, ya Rabbi, Abu Bakar, sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, ya Rasulullah, junjungan kami. La ilaha illallah, ya Allah, kalimah tauhid penyejuk hati. Siapa benci kalimah Allah, keluh lidah di waktu mati. Ya Rasulullah, ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami duhai Nabi, agar tiada ke neraka menanti. Ya Rasulullah, ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami duhai Nabi, agar tiada ke neraka menanti. Islam, iman, tauhid, ma'rifat, pegang teguh syariat Nabi. Islam itu membawa rahmat, hidup bahagia mukmin sejati. Baitul Ma'mur di langit tinggi, tempat tawaf malaikat suci, rajin-rajin menyuci qalbi. Itu amalan Allah cintai. Rajin-rajin menyuci qalbi, itu amalan Allah cintai. Sallallahu ala nabi ya nabi. Sallallahu ala rasul. Sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdalur rasul. Sallallahu ala nabi ya nabi. Sallallahu ala rasul. Sallallahu ala habibi Nabi Muhammad afdalur rasul. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah,
ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanallahumma walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 6 minit lagi sebelum azan Zuhur. Saya nak buat sedikit pengumuman.